Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi pada petang ini. Tak maaf lambat sikit. Tak mahir jalan ni. Kena betul kuliah buat jangkaan dia macam apa silap jangka untuk keluar. Kalau tak dia boleh sampai awal. Ala kulli hal khair insya-Allah. So insya-Allah kita pada petang ni akan sambung berkenaan dengan daurah kita berkenaan dengan solat, sifat solat Nabi. Cuma macam saya kata itu, buku yang kita akan pakai sangat bagus, cuma macam saya sebut tadi lah, dia tidak ada bahagian taharah, terpaksa kita ambil daripada fiqh muyassar untuk ambil sikit bahagian taharah situ, baru kita masuk kepada bahagian solat tadi, daripada mula start bergerak ke masjid sampai salam, sampai zikir lepas solat. Dia punya cara, alhamdulillah. So insya-Allah kita akan tuju. Tapi hari itulah sekali kita berhenti. Siapa ada buku nota tu sampai buku surat 9 kita habis. So hari ni kita akan masuk bab ketiga mengenai qada hajat dan adab-adabnya. Okey, pasal bila kita sebutkan itu, kita sebut tentang air, bekas-bekas air sebagainya. Kita bincangkan dah mana alat bersuci itu apa. Okay. Basically suci dalam Islam ni daripada hadas dan najas. Hadas dan najas, pada benda suci yang bukannya maknawi, dia actually adalah hissi, yang kita kena buat kerja fizikal. Adapun maknawi, bersih diri daripada syirik, kufur, kefasikan, kemaksiatan tu, itu adalah satu benda yang lain yang kita belajar dalam bab tazkiyatun nafs. Yang ini kita belajar memang kita nak sucikan diri kita, bahkan sebab kerana tak diterima solat kita ni tanpa penyucian tersebut. Baik. Okey, jadi bab ketiga mengenai qada hajat dan adab-adabnya. Persoalan pertama, istinja dan istijmar, serta pelaksanaan salah satu dari keduanya dan dari keduanya ketugasan satu lagi. Okey, dia kata istinja menghilangkan apa yang keluar daripada dua jalan, najis kita, yang kubul atau dubur. Okey, kalau kita panggil air besar, air kecil lah. Okey, ya, itu dengan air. Okey, kemudian istijmar pula menyapu dengan sesuatu yang suci. Suci maksud dia bersih, macam tisu dan sebagainya. Okey, ni istilah ni kadang-kadang kalimat istinja ni merangkumi dua-dua sekali. Okey, tapi kalau istijmar tu memang tak boleh kecuali dengan benda objek. Sebenarnya kita sering sebut, kadang kawan-kawan kita kecil dia kata, kencing tak basuh kan. Kan kita kena ejek orang yang bukan Melayu atau bukan Islam kata kencing tak basuh. Sebenarnya bila dia pakai tisu ni dah sah dah. Telah sah. Walaupun kita kata yang lebih elok adalah air. Tapi kalau dia kata dia pakai tisu ni saja untuk menyucikan tempat mana keluarnya najis dia, depan atau belakang, kan, air besar atau air kecil, sah. Sah. Air lebih baik, namun air tidak wajib. Air lebih baik, tapi air tidak wajib. Ini kena faham betul. Sebab kadang-kadang konsep kita punya was-was masyarakat Islam kita ni banyak. Terutama kalau kita tengok bila time bersuci sebagainya kan, habis lantai basah. Memang benda ni tak tahulah, memang dia kecil kot kita geli dengan najis tadi kan. Lepas dah kita dah buang air, kita pastikan badan kita, kawasan kaki kita tak ada sikit pun terkena, walau setitik najis tersebut. Jadi kita basah kan. Dekat rumah kita sendiri kita buat, okeylah. Tandas awam dalam kapal terbang agak masalah sikit tau. So benda ni nanti akan bawa kan, kena short circuit kan, terjatuh kapal terbang. Ni kadang ni jemaah haji umrah ni, kalau time musim haji kan, daripada kampung mana tak pernah gunakan cara kering kan, tandas kering, siap. Habis satu tandas dia akan basah kan. Ni realiti dia sebab kes tadi. Idea dia yang kena fahamkan, tempat keluar najis tadi kita bersihkan dengan lap paling kurang 3 kali. Tak boleh kurang 3 kali. Sekali sapu tak sah. Tak boleh kurang daripada 3 kali. Mesti 3 kali sapuan paling kurang, sebab Nabi larang. Nanti kita baca berkenaan dengan beristijmar kurang daripada 3 biji batu.
Tapi ulang balik, kalimah istinja atau naja maksud dia bersih, mendapatkan pembersihan, dia boleh dengan benda kesat, boleh dengan air. Tapi kalau istijmar, pasal kalimah jamroh, maksud dia batu, so istijmar mesti benda kesat. So istilah, jadi istilah saja. Tapi dari segi masalah apa kita panggil apa, dari segi penggunaan, dua-dua sama. Tujuan dia untuk bersihkan tempat keluarnya najis daripada bekas-bekas najis yang keluar, itu je. Pakai air pun okey, pakai benda kesat pun okey. So dia kata menyapu dengan sesuatu yang suci, mubah. Suci maksud dia benda tu bersih, bukan najis. Kemudian mubah, halal. Bukan kita curi, bukan kita rompak dia orang. Dibenarkan agama, bukan makanan sebagainya. Okey? Kalau roti kering tak boleh, kan? Ni pasal kes tajuk ni pasal mubah tu dibenarkan oleh agama, kalau tak dibenarkan tak boleh lah. Okey, serta kesat seperti batu dan selainnya. Okey, sebenarnya memadai salah satu dari keduanya bagi satu pihak satu lagi. Maksudnya kalau kita dah buat guna batu atau benda kesat, tisu, tak payah dah pakai air. Kalau pakai air, tak payah pakai tisu. Ada orang digabungkan. Lepas tu, saya ingat kat mana saya tengok tandas. Batu pun ada, air pipe pun ada. Masalah pula kena elak kawan-kawan ni, lepas dia buat, dia campak dalam lubang tu, batu tu lubang. Gino. Heboh pula celuk tangan, nak keluarkan balik batu daripada lubang jamban. Sumbatlah jamban tu nanti. Realiti dia benda ni banyak masyarakat kita agak ni sikit lah. Kadang-kadang berfikir, overthinking sampai last sekali. Itulah kata lantai basah. Benda tu sebenarnya pada sudut asal bahaya kepada orang-orang yang dah berumur dan sebagainya, badan dia tak larat, dia masuk-masuk dia tepak licin, antuk kepala jatuh. Bukan sekali kita dengar bab ni. Benda ni macam benda rutin. Bila orang tua dah tak sihat, masuk tandas, tergelincir, jatuh, kepala stroke dan sebagainya. Terhentak kepala, pendarahan otak sebagainya berlaku. Bahaya sebenarnya. Untuk membiarkan tandas basah sebenarnya bahaya. Dari keselamatan tak patut. Mana kalau dia macam kat pasar raya, boleh kena saman tau. Kalau air tu lopak macam tu, kita terpijak jatuh, kita boleh saman tuan punya pasar raya tadi. Bayangkan tandas sebenarnya dia benda tu hazard yang boleh menyebabkan siapa-siapa jatuh. Jadi kering tu baik. Cuma macam lah, kita dah terbiasa dari kecil. Macam mana? Susah. Mesti nak basah juga. Allahu'alam. Tapi realiti dia nak faham kan? Guna benda kesat sah, guna air pun sah. Salah satu, bukan mesti dua-dua sekali. Okay? Dia kata apa? Kerana sabitnya yang demikian daripada Nabi SAW, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulunya Nabi SAW akan masuk tandas. Ini pergi ke tempat buang air. Yang kena tandas seperti Nabi dahulu, dia berupa tempat buang sampah jauh. Bukan tepi rumah. Ini dari segi sudut hygiene, kebersihan, memang tak boleh sebenarnya buang air di tepi rumah. Banyak berlaku satu peringkat dahulu macam di Eropah sebagainya. So bila bandar tak ada besar, orang mungkin asal tu kat sini tempat buang tandas. Kampung sini. Tapi dah kampung merebak besar. Kawasan tandas tadi dah jadi rumah orang juga. Akhirnya merebakkan penyakit-penyakit. Yang kita kata benda ni tadi kalau kita perhatikan dalam sejarah banyak kali. Tapi pada sudut asal memang tandas memang jauh. Bukan dekat dalam rumah. Orang Melayu kita pun zaman dulu tandas tak dalam rumah. Rumah satu, tandas mesti luar. Siap ada pula upgrade hukum. Kalau tandas dalam rumah, solat tak sah. Sebab cantumnya tandas tadi dengan dinding cantum dengan lantai cantum dengan tempat kita solat, habis. Dia macam ada elektrik. Benda ni lama dah dibahaskan sebenarnya. Saya ingat tahun 80-an dulu masih lagi ada. Bahkan saya balik kampung atuk saya dekat belah mak saya kan, dekat Kuala Selangor, memang tandas kat luar. Tengah malam seksa nak pergi. Gelap-gelap kan, minta kakak teman. Masalahnya kakak teman. Lepas tu masalahnya orang lain pergi pun, mak kita nak pergi pun ada orang nak kena teman. Dia luar jauh. Itu tapi lah kita buat asing lah. Cuma ini kira dekat lagi lah. Kalau tuan-tuan pergi dekat tempat-tempat di negara-negara macam India dan sebagainya kan, sampai sekarang ada kampung tu sini tempat buang najis tu pergi jalan 1 kilometer. Sampai dia buat movie tau. Cerita dia pernah masuk movie dalam tajuk ni toilet. Saya tak ajar tengok movie tapi cerita ni pasal dia baca dalam surat khabar tentang isteri minta cerai dengan suami, kes tajuk ni. Isteri tu tinggal daripada datang bandar yang ada tempat buang air dalam rumah. Pergi kahwin dengan lelaki yang kampung lelaki ni tandas tak ada dalam rumah. Pukul 3 pagi kan, mak mentua ketuk tingkap, jom calo mana buang air, pegang lampu seorang satu. Pasal perempuan takkan nak pergi buang air siang-siang, orang nampak
Malu. Pukul 3 pagi pergi buang air. Jenuh jugalah kot. Macam mana boleh tahan kan? Kita sekarang ni kan kejap-kejap nak pergi kan. Tapi realiti dia memang ada macam tu. Sampai last perempuan tu tak berasa dengan culture tadi, last dia minta cerai. Saya tak suruh tengok movie. Tapi cerita yang movie tu berdasar kisah tu. Tajuk The Toilet. Itu kena faham. Tapi memang buat tempat buang najis tu memang ada situ-situ lah. Tapi tempat kita ni, macam kita sekarang ni, kita ada tanya, kita pump, flush, dah pergi. Jadi kalau kita nak kiaskan kepada perbuatan Nabi SAW, simbah sebaldi air pada kencing Arab Badui tu, kemudian boleh solat di kawasan tu. Bersih dah lah. Itu konsep dia. Tapi nak samakan hukum masalah lah. Tapi memang saya dengar macam kawan-kawan kita cerita, syekh-syekh daripada Saudi sampai sekarang ada masih macam tu. Bila masuk hotel kan bilik hotel kan tandas sebelah. Dia kata, macam mana korang boleh tidur tepi tempat kau buang air? Maksudnya dia tak boleh terima lagi. Allahu'alam realiti tu. Saya ingat kat Sudan tu ada seorang syekh tu, saya pergi rumah dia, anak dia bawa pergi rumah kan, memang tandas dia asing. Dia tutup tepi kanan tapi atas langit nampak kapal terbang. Tapi memang luar rumah, tak ada dalam rumah. Siapa buang air pergi keluar rumah. Ini realiti yang kena faham lah. Jadi konsep dia yang ni. Okay, dahulunya Nabi SAW akan masuk tandas. Lalu Anas bin Malik kata, aku dan seorang budak sepertiku akan membawa ke satu bekas air dan satu tongkat pendek. Lalu baginda akan beristinja dengan air. Bersihkan dengan air. Ini memang Anas bin Malik, dia menjadi khadam Nabi SAW selama 10 tahun. Mak dia, Ummu Sulaim, memang dah wakafkan dia untuk Nabi. Dia dah buat janji, kalau Nabi datang, dia nak jadikan anak dia khadam Nabi. So anak dia, Nabi terima. Anas bin Malik jadi khadam Nabi SAW. Selama 10 tahun Nabi berada di Madinah. Selama itulah dia jadi khadam Nabi SAW. Tolong angkat air, bawa benda, bawa sekian. Tapi kadang dia hilang jugalah, pernah sekali. Nabi suruh dia bawa benda entah, dia hilang. Main-main, Nabi datang belakang tangkap dia. Siapa nak beli hamba ni? Dia buat lawak kan, dia buat lawak dengan dia. Hilang lah. Tapi memang dia satu benda dia sebut tentang akhlak Nabi SAW. Anas bin Malik dia kata, aku khadam Rasulullah SAW selama 10 tahun. Nabi tak pernah kata pada aku, apa aku tak buat, kenapa engkau tak buat. Nabi tak kata pada aku, benda aku buat, kenapa engkau buat. Actually realiti dia, kita tak boleh. Kalau kita jadi bos, habislah. Kenapa kau buat? Kenapa kau tak buat? Ayat tu keluar. Realiti dia punya akhlak Nabi sangat baik kan. Macam tu keadaan dia kata, tak pernah Nabi kata pada aku, benda aku tak buat, kenapa engkau tak buat. Dan Nabi tak pernah kata pada aku, benda aku buat, kenapa engkau buat. Tak pernah kena marah macam tu sekali. Tapi dia khadam Nabi lah, tolong ambil air sebagainya, tolong angkat barang, keluar masuk rumah Nabi SAW. Jadi dia kata, aku dulu akan bawa bekas air dan tongkat pendek. Tongkat pendek ni, mijan ni, dia Nabi SAW letakkan tu untuk supaya dia cacak kat tanah lepas daripada dia buang air, dia wuduk, dia akan solat. Sutroh. Nabi tak ada tongkat berjalan. Dalam berjalan Nabi tak pernah pakai tongkat. Yang orang kan zaman sekarang ni kan dia pegang tongkat, sunnah Nabi tak ada. Nabi tak pakai tongkat untuk berjalan. Nabi SAW tidak macam tu. Bila dia sakit dipapah oleh para sahabat untuk datang ke masjid sebagainya. Tapi ketika mana biasa tongkat itu bukan hiasan Nabi SAW. Yang kita nampak zaman sekarang pegang tongkat, itu bukan. Tongkat Nabi pendek je, yang digunakan untuk cacak kat tanah bagi solat. Ini yang Rasulullah SAW dulu memang para sahabat macam Anas kata, bawa bekas air, bawa tongkat pendek. Lepas Nabi habis istinja dengan air, Nabi akan solat, cacak kat tanah supaya jadi sutrah. Ini sunnah yang kita panggil pada zaman sekarang ni. Alhamdulillah ramai orang dah faham. Masuk masjid dan sebagainya, orang akan cari tempat tiang dan sebagainya, dinding untuk solat. Yang tak faham lagi, tepi pintu dah ada solat. Orang masuk mesti langgar dulu. Saya tak faham kenapa. Kan? Mungkin tak terdedah dengan hadis Nabi SAW. Kan? Nabi kata, lau ya'lamul maru baina yaday musalli. Kalau tahulah orang yang melintas depan orang yang solat, ma'alaihi min itsm, apa yang dikenal daripada dosa, lakana an yaqifa thalathan khairul lahu. Saya dia berhenti 3. Perawi hadis tu tak tahu 3 apa, 3 hari ke 3 bulan ke 3 tahun, lebih baik daripada dia berjalan kalau dia tahu dosa yang dia kena. Orang yang solat memang halang lah, tapi masalahnya kita dah letak diri kita kawasan tu, nampak kita tak atentif lah dengan apa Nabi SAW ajar kita. Baik. So air saja. Dan daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, apabila pergi seorang kamu ke tandas, maka nak bersihkan dengan 3 biji batu. Sungguhnya itu madai untuknya. So Nabi kata guna 3 biji batu, itu kefahaman kita 3 kali sapu. 1 kali sapu, 2 kali sapu, 3 kali sapu. Cuma waktu sekolah
apa agama dulu, ustaz kata satu biji batu boleh lap 3 kali. Dia kata dari sini macam mana tak tahulah. Dia kena buat gaya. Tahulah, tapi yang pentingnya satu biji batu satu tempat. Dia ambil satu lagi 2. Sebab tu tak boleh kurang 3 kali sapu. Kalau kita pakai tisu, benda kesat yang lain, paling kurang 3. Tak boleh kurang 3 Paling kurang adalah 3. Okey. Dan penggabungan di antara kedua-duanya adalah lebih afdal kalau boleh buat. Tapi realiti dia benda tadi kalau dah ada air tak payahlah pakai batu. Kalau dia kata pakai tisu kan atau batu, tak payah pakai air. Itu dah cukup. Cuma yang ini yang kita kata makin pada masyarakat Islam kita dia macam geli lah, rasa macam tak bersih. Itu masalah perasaan anda. Apa cukup dalam agama tak mesti cukup untuk fahaman ataupun cita rasa anda. Tapi agama dah cukup. Atau nanti kita macam bab wuduk nanti, kita kan wuduk dengan air yang sebenarnya Nabi sendiri wuduk macam tu. Cuma kita kata pasal tak biasa, kecil-kecil dah biasa air banyak, last sekali orang kata tak apa, Malaysia lain. Walaupun sebenarnya bukan macam tu. Baik. Istijmar pula terhasil dengan batu atau setiap yang suci. Kesat lagi mubah yang menggantikan kedudukan batu. Seperti sapu tangan, kertas, kayu dan seumpamanya. Kerana Nabi dahulu beristijmar dengan batu, maka dituruti dengan apa yang menyerupainya, apa yang dalam pembersihan. Okay. Mana apa saja yang boleh kesat, boleh lap. Okay. Tidak meraib dalam istijmar kurang daripada 3 sapuan. Kerana hadis Salman Al-Farisi pernah ditanya kepada beliau. Tapi ini persoalan tu kadang-kadang orang yang tanya tu nak buat lawak ataupun nak ejek. Kami dengar Nabi kamu ajar sampai buang air pun ajar. Salman kata ajal. Bahkan ia. Antara benda disebut adalah Nabi SAW melarang kami daripada istinja dengan tangan kanan, beristinja kurang 3 biji batu, istinja dengan tahi kering ataupun tulang. Larang kami hadap kiblat, belakang kiblat, larang kami istinja dengan tangan kanan, larang kami istinja dengan kurang 3 biji batu, larang kami istinja dengan najis kering ataupun tulang. Kering tu pasal dia kotor, tulang tu para ulama kata kerana dia adalah bakalan makanan bagi jin-jin yang Islam. Jin makan di situ. Kadang-kadang orang takut jin ni pelik juga lah. Jin makan benda kita buang. Makan-makan kita buang. Kalau kita baca bismillah, ditumbuhkan daging pada tulang tersebut 3 kali ganda daripada daging kita makan. Kemudian kalau kita baca bismillah, jin Islam boleh makan. Tak baca bismillah, jin kafir makan. Itu relationship kita dengan dia tau. Kena faham sikit. Lepas tu kadang orang bomoh minta tu dia tak ada pun minta bagi ayam hidup. Sebab ayam hidup sampai kiamat, jin tak boleh makan. Tak boleh nak tuntut dari kita. Dia kena sembelih pula, masak. Kena kita masakkan pula. Pulut bagi tak tertanak. Telur sebiji bagi tak terbus pun. Bagi telur sebiji tak terbus. Tapi realiti dia tu lah, dia nak beri kita kesyirikan tu. Itu yang kita sibuk buat. Itu bahaya sebenarnya. Kalau kuliah yang kena fahamkan itu tulang tak dibenarkan. So jadi hadis Salman dia bercerita tentang ada istinja tu dengan bangganya. Tapi orang kata macam mengejek kan. Dengar kata buang air pun aja. Dia kata ya. Tapi dengan situlah kita kata adanya adab kita dalam agama ni, macam Imam Malik kata amat tidak masuk akal, amat mustahil. Mana Nabi ajar kita untuk buang air tapi lupa nak ajar kita tauhid. Buang air ajar, kenal Tuhan Nabi tak ajar, lupa. Yang tu kita kena pergi masuk pandai gunjerai tu. Masuk gua lah, apa benda berendam dan tanam diri dalam tanah lah. Itu kita terpaksa buat sebab apa? Sebab macam Nabi terlupa nak ajar. Jadi ini bahaya yang sebenarnya ada. Walaupun kisah ni kita nampak macam simple kan, tapi sebenarnya pengajaran dia sangat dahsyat. Jadi tak dapat kita nak menambah dalam agama benda yang lebih baik daripada apa yang Nabi tunjukkan. Kalau anda kata Nabi ajar kita hatta buang air, takkan tak ajar kita kenal Tuhan. Itu realiti yang jaga. Baik. Persoalan kedua. Menghadap kiblat dan membelakangkannya ketika qada hajat. Tidak dibolehkan menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangkan kiblat ketika qada hajat di padang yang luas tanpa sebarang penghadang. Tanpa penghadang, kawasan terbuka, maka tak boleh kita menghadap kiblat atau belakangkan kiblat. Ya. Kerana hadis Abu Ayyub Ansari, dia kata apa? Telah bersabda Rasulullah SAW, bila kamu datang kepada tandas, maka janganlah kamu menghadap kiblat, jangan kamu membelakangkan kiblat, tapi mengarahlah timur ataupun mengarahlah ke barat. Sebab Nabi kata timur atau barat? Kita tak ikut timur barat. Sebab Nabi SAW dulu, kiblat baginda adalah utara atau selatan. Sebab kedudukan Madinah dulu. Madinah di sini, Mekah kat sini. So bila kita menghadap ke selatan,
akan menghadap kiblat lah. Kalau kita membelakang kan, kita belakang menghadap utara, kita membelakangkan kiblat. So Nabi kata hadap timur atau barat. Kita pula yang berada di timur kiblat, so kiblat arah barat kita, janganlah timur atau barat, kita utara atau selatan lah. Ini zaman dulu alhamdulillah, yalah, mula-mula banyak orang Melayu kita faham, buat rumah bagi je orang tu kontraktor buat macam mana. Zaman sekarang ada dah attentif, ngadap arah mana. Pastikan tidak ketika buang air tu ini kiblat atau belakang kita kiblat. So kita duduk tadi, kiblat kita kita kiblat kita ke sana atau ke sana. Ke sinilah kita arah. So kalau kita timur atau barat tu kiblat, membelakangkan kiblat, menghadap kiblat akan timbul timur dan barat. Tapi kalau kita utara dan selatan, macam ni terbaliklah daripada Nabi SAW punya arahan kepada para sahabat. Sebab mereka punya kiblat, kalau mereka menghadap ke selatan, ada kiblat. Menghadap ke utara, belakangkan kiblat. Sebab kedudukan Kaabah Mekah dengan Madinah macam tu. Baik. Jadi berkata Abu Ayyub Ansari, maka kami telah sampai ke Syam. Maka kami dapati tanda-tanda telah dibina mengarah Kaabah. Ini pasal diorang di belah Syam, tinggalan kerajaan Rom lama. Diorang ada tandas awam. Memang ada tempat buang air tu dengan duduk dan sebagainya. Memang ada tempat menghadap. Dia bina tandas awam. Ini tamadun lama. Bukan tak ada tandas awam. Sebab diorang dah tahu masalah tau. Masalah kalau buang air bersepah, apa jadi pada masyarakat, maka diorang dah designated buang air kat sini. Walaupun di tengah-tengah bandar lah. Kalau tidak, macam Nabi dengan para sahabat dulu, okey, bayangkan Masjid Nabawi tu, nak buang air, pergi ke arah Baqi'. Pergi ke Baqi'. Baqi' tu tempat kubur dan tempat buang air dulu. Tepi-tepi tempat buang sampah dekat situ ada tempat buang air. So, diorang akan buang air kat sana. Bukan dekat lah, bukan sebelah-sebelah tau. Kena bayangkan Baqi', diorang pergi Baqi' tu, kawasan tu, kat situ tempat buang air. Tempat buang sampah. Di situ tempat buang air. Tapi ada kubur dekat situ, sebelakang sikit ada kubur. Tapi sekarang dah tak ada lah. Jangan buang air situ lah. Dah sekarang dah seluruh Baqi' tu dia jadi perkuburan. Zaman dulu dia ada kawasan-kawasan dia. Buang sampah kat sini, kubur kat sini. So jadi Nabi dengan para sahabat pergi ke arah Baqi'. Bayangkan jarak tu. Dia pergi sana. Tapi kadang ada dalam Sahih Muslim kita baca, para sahabat dia pergi nak tahu bacaan Nabi ketika Zuhur. Diorang pergi buang air, wuduk, datang balik, Nabi takbir, diorang datang balik tak rukuk lagi. Lama. Kita jangan lama sangat. Pasal dia lama tu ikut ni lah. Tapi lebih tepat memang Nabi suruh kita jangan lama sangat lah. Tapi realiti dia ikut zaman Nabi tu, ketika tu bacaan Nabi dan jarak tersebut. Diorang datang, pergi Baqi', buang air, datang wuduk, datang balik, masih lagi belum rukuk. Itu dalam hadis Sahih Muslim. Ala kuliah kita nak fahamkan jarak kawasan dan sebagainya, itu nak fahamkan. Baik. Jadi dikata kami sampai Syam, kami dapati tanda-tanda dibina mengarah ke Kaabah. Maka kami melencongkan daripadanya. Mana kami ini Kaabah, kami singitkan badan sikit, kemudian kami minta ampun kepada Allah Ta'ala sebab terpaksa juga buat. Walaupun sebenarnya kawasan tandas yang diorang buat tadi tu, wallahu alam, mungkin dia open air. Mungkin open air, tak ada penghadang depan. So, cara orang-orang Rom dan orang Rom dulu dia punya tandas macam tu. Boleh tengok orang sebelah. Diorang kata kalau sekarang dia pergi China, diorang kata macam tu. Pada orang yang pernah pergi China, diorang kata tak ada. Dia memang open macam, tak tahulah, mungkin atas dasar safety. Kalau tuan-tuan pergi dekat air, perasan tak? Diorang terpaksa kunci tempat air tu kan. Diorang letak mangga sebagainya. Sebab takut ada orang pengedar dadah letak barang. Lepas tu nanti kawan datang ambil kat situ. Janji kat mana. Jadi diorang nak tutup jalan ni tu. So cara style Cina tadi memang tak boleh sorok apa. Kau nampak aku nampak kau. Ada kawan tu kata bawa payung. Masuk jamban bawa payung. Buat apa? Tutup depan. Nanti orang tengok depan. Allahualam. Tapi diorang punya realiti lain sikit lah. Dia kita kata yang tak ada fikir, kita tak ada. Kita tak sampai tahap tu lagi. Tapi realiti dia memang tajuk dia buka kiri kanan, nampak lah. Orang buang sebelah kita ke bawah kan. Kalau Indonesia sekat lah. Sekat ya, itu soalan juga. Okey, setakat di Indonesia tak pergi tempat tu lagi. Ada tempat itu Oh, ya ke? Oh. Tak sanggup. Kita campur tak nampak ah. Tapi kalau angkat kepala tu nampak ah. Ui. Masalah kat tu. Apa khabar? Baik.
Okey. Dek faham. Jadi maksud dia orang memang sampaikan bila dia sahabat Nabi Abu Ayyub kata dia minta ampun kepada Allah Taala, menunjukkan orang faham benda itu tak dibenarkan langsung, ya. Adapun jika berada dalam bangunan atau di antara dia orang tersebut dengan kiblat terdapat sesuatu yang melindunginya, maka tiada kesalahan dalam perkara berkenaan. Kerana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa dia melihat Rasulullah SAW kencing dalam rumah baginda menghadap ke Syam membelakangkan Kaabah. Nabi SAW duduk di atas dua batu. Dan Nabi menghadap ke arah Syam, belakangkan Kaabah. Tapi dalam kawasan bangunan. Jadi pasal dia duduk sini, waktu time ketika itu dia panjat bumbung. Dia ternampak Nabi. Tapi itulah realiti Nabi SAW. Dia Ibn Umar sebelum dia kahwin, ketika bujang dia duduk masuk keluar masuk tengok Nabi, rumah kakak dia sebagainya. So benda tersebut kita kata bayangkan Nabi SAW kehidupan baginda 24 jam ditengok oleh semua orang. Kalau ada benda tak elok, lama dah nampak. Kita ni kalau tak payah lama lah. Kalau orang bagi ikut kita kan, sehari habis lah. Orang tak nak belajar dengan kita dah. Kata, ustaz tak payahlah. Tu kadang-kadang ada orang ngelak lah. Dia rapat sangat dengan apa, dengan anak murid ni, takut nanti anak murid nampak keburukan yang dia ada. Tapi Nabi SAW sangat mulia. Sampaikan 24 jam tidur dia, baring dia, makan dia, buang air dia, semua orang nampak. Sampai last sekali apa, diorang boleh ceritakan dengan detail apa Nabi buat, mandi Nabi macam mana sebagainya. Untuk jelas sekali benda ni kita kata portray kepada kita Nabi ni macam mana depan mata kita. Ini sebab kenapa bila kata Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli tu, benda tu memang boleh praktik. Sebab memang para sahabat Nabi tengok dan detail diorang hafal. Betul ada orang kata macam, awak nampak ke Nabi solat macam mana? Saya kata tak nampak, tapi para sahabat cerita kepada kita balik apa yang dia nampak dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab jangan kita terpengaruh atau terpesona dengan ajaran-ajaran sesat. Yang dia kata, awak nampak ke? Solat macam Nabi nampak ke? Dia kata, tujuan cakap itu untuk kelirukan kita. Konon, kalau tak nampak, maka bolehlah buat cara baru yang diorang reka. Apa yang diorang reka tu boleh masuk sekali. Ini salah. Baik. Jual kira hadis Marwan Al-Asghar, kan? Dia kata apa? Beliau berkata, telah menundukkan Ibnu Umar untanya menghadap kiblat. Telah menundukkan Ibnu Umar untanya menghadap kiblat. Okey. Kemudian dia kata dia duduk kencing ke arahnya. Mana dia letakkan kiblat belakangnya, dia letak unta dia, kemudian dia kencing dekat dihadang oleh unta dia. Okey. Lalu aku pun berkata, kan lelaki ni tabi'in ni cakaplah, wahai Abu Abdurrahman, bukankah telah dilarang dari perbuatan ini? Bukan dilarang ke? Beliau berkata bahkan ya, hanya dilarang daripada perbuatan ini di kawasan lapang. Adapun apabila di antara engkau dan kiblat terdapat sesuatu melindungi engkau, maka tiada kesalahan. Tapi still, macam kita kata, kalau kita buat rumah sebagainya, pastikan jangan ada arah ke arah kiblat. Itu je. Tidak ada kiblat tak apa. Ada arah kiblat betul-betul lah, itu salah. Kita cuba sedaya upaya elakkan. Walaupun kita dah baca kan, ada penghadang tak mengapa. Ya, tapi still kita mengelakkan. Dan yang afdal adalah meninggalkan perbuatan berkenaan sehingga dalam bangunan, dan Allah Ta'ala saja lebih mengetahui. Memang Allah Ta'ala lebih tahulah yang terbaiknya, dua-dua kita tinggalkan. Dan walaupun Ibnu Umar dah cakap yang tu, kita kedepankan akan larangan Nabi SAW tu ke atas perbuatan. Dia dua bila Nabi SAW buat, cakap dan tak ada pertentangan dengan percakapan Nabi tadi, maka benda itu kekal haram. Tapi bila ada perbuatan Nabi meringankan akan perbuatan berkenaan, cakap tadi guna ada perbuatan, dan perbuatan tadi akan meringankan hukum daripada haram kepada makruh, ataupun kurang afdal, baik. Disunatkan bagi okey, persoalan ketiga, apa disunatkan perlakuan bagi orang yang masuk tandas? Bila masuk tandas, apa yang kita nak buat? Dia kata disunatkan bagi orang yang masuk ke tandas hendaklah mengatakan dengan nama Allah, bismillah, kan? Allahumma inni a'udzubika min khubuthil khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung dengan Engau berlindung denganmu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Okey, dan bila dia keluar tandas, dia kata ghufranak, keampunanmu wahai Tuhan. Okey, yang masuk tandas kita baca bismillah. Okey, nanti kita terangkan akan perkara tersebut. Okey, hadis dia. Okey, didahulukan kaki kiri ketika masuk dan kanan ketika keluar. Dan juga hendaklah dia menyingkap auratnya, jangan dia selak pakaian dia kalau dekat kawasan lapang sehinggalah dekat ke tanah, baru dia angkat kain dia. Jangan sampai awal-awal selak dah. Kemudian jalan pergi lah, atau bukan. Maksud dia selak betul-betul ngam-ngam dekat dengan tanah, baru dia angkat. Ini realiti benda ni, masalah orang yang boleh ada keupayaan untuk buang air dekat kawasan-kawasan luar lah. Ada orang tak boleh, dia pergi luar tak boleh kencing. Dia tak boleh keluar. Itu ada juga.
Okey, ala kulli hal ini adalah adab-adab yang sebabnya. Okey, baik. Datang mana? Ada adab tadi. Dia kata apa? Apabila dia berada di kawasan lapang, digalakkan dia menjauh dan berselindung sehingga dia tak dapat dilihat. Okey, dalil-dalil semua itu adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami dahulu keluar bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Rasulullah tidak akan membuang air sehinggalah baginda menghilang, lalu baginda tidak kelihatan. Baginda akan masuk dalam jauh sampai tak kelihatan, baru Nabi buang air. Tak ada depan-depan orang, Nabi akan buat benda tersebut. Okey. Kemudian hadis Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, pelindung apa di antara jin dengan aurat-aurat anak Adam apabila dia masuk tandas adalah dia berkata bismillah. Begitu bismillah tu, maka terlindunglah aurat kita daripada jin-jin untuk melihatnya. Kita nak saling maju seluar pun baca bismillah kan? Ya. Bismillah. Ini ada antara pelindung aurat kita daripada jin atau syaitan. So itu patut memang kita amalkanlah perbuatan kita bismillah, tapi Nabi berikan fadilat lagi untuk supaya kita berjaga-jaga untuk tidaklah lupakan untuk menyebut bismillah, sebab ini akan menghalang. Mata kita makan pun syaitan akan tak boleh makan bersama kita. Kita masuk rumah kan pun sama juga, syaitan akan terhalang untuk tinggal dalam rumah kita tidur. Kalau tidak, dia ada tempat tidur, ada tempat makanan, ada tempat macam-macam lagi. Dia akan temankan kita pada semua apa yang dalam rumah kita. So ini kena jaga baik. Hadis Anas radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dahulu Nabi SAW bila baginda masuk tandas, baginda bersabda, ya Allah, ya Allahumma inni a'udzubika min khubuthil khaba'is. Ya Allah, sebenarnya aku berlindung denganmu dari syaitan-syaitan jantan dan syaitan-syaitan betina. Dan hadis Aisyah radhiyallahu anha, baginda SAW dahulu apabila baginda keluar dari tandas, baginda berkata, keampunanmu. Okay, maksud keampunanmu tu adalah kerana ketika dalam tandas kita boleh berzikir mengingati Allah Taala secara sebutan. Mungkin dalam kepala kita ada ingatan, tapi sebutan kita kena stop. Dan seolah-olah bila Nabi kata, ya Allah, tadi aku tak dapat nak sebut nama engkau, tak dapat nak berzikir mengingati engkau, ya Allah ampunkanlah aku. Yep. Mana? Yang mana tu? Doa masuk tandas ya, sebelum masuk. Bukan ketika dah masuk. Maksudnya ke tempat lapang tu, dia tak ada pintu kan? Okey, sebelum kita turun lah, sebelum kita duduk dekat kawasan yang kita nak, kita baca tu. Kalau kita rumah tandas biasa ni sebelum masuk pintu lah. Tapi kalau kata kawasan ni buat tandas, nak masuk kawasan tersebut, area tu, area yang dikatakan tempat buang air, tapi memang tempat buang air tu memang dia kekal tau, najis tu kat situ, tak ada siapa kutip. Ini yang dia kata, bila kata tandas tu yang kita kata different dengan tajuk tandas zaman kita. Perbezaan tadi sebab kita boleh flush dan hilang. Okey? Kita boleh flush dan pergi. Tapi kalau yang ni tinggal situ tau. 3 tahun akan datang, ni abah punya. Faham tak? Nak ceritakan macam tu sekali, dia punya bentuk cara hidup ketika itu. Setengah-setengah tempat saya tengok ingat kat Hadramaut tu. Actually diorang kata macam dekat istana-istana lama belah-belah Eropah tu juga kan, dia buat tandas tu ke depan sikit. Ni dinding biasa, bila tandas kata-kata tingkat ni ada tandas, dia keluar sikit. Sebelum keluar sikit rupanya najis tu akan keluar sini. Betul, kat sini nampaklah macam bukit. Ada bukit tanah kering. Najis kering. Berbukit-bukit. Tapi kat sana satu benda lah, bila dia orang buang air kan, sebab cuaca kering, dia cepat hilang bau. Jangan hujan lah. Hujan kan, Masya Allah. Kan? Itu realiti kena jaga sikit. Sangat beza. Itu sebab kadang-kadang bila kita bincang tajuk masalah, kadang bila orang kata dalam tandas kita sekarang ni, boleh tak nanti kita time wuduk baca bismillah. Saya kata kalau dah flush dan sebagainya, sebutlah tak apa. Tapi kalau dia kata tengah-tengah tahi terapung, kita bismillah tu, wuduk tu masalah jugalah kan. Kita bersihkan dulu, flush, dan najis dah tak ada, okey. Tak ada masalah lah. Pasal basic, tahu tak? Saya tahu. Tapi nak cerita ni kalau dah flush, tak ada masalah. Pasal tajuk dia, there's no such thing baca dalam hati. Whenever kita sebut tentang bismillah ke kan, Assalamualaikum ke, benda yang dipanggil ibadat-ibadat lafziyah, dia mesti lafaz. Baru jadi. Kalau dah hati tu, banyak orang kita baca dalam hati. Tak, baca lah. Cuma macam kita sebutkan tadi, pasal keadaan tandas kita, sebab tu kita macam sekarang tak rasa masalah sangat. Dan sebenarnya, ada satu rencana tau. Rencana BBC. Tajuk dia The Connection. The Connection, pernah tengok? Okey, ini bagus. Dia ada beberapa siri. Dia kadang dia cerita buat tisu ni, dia akan kait. Tisu ni punya penciptaan kait dengan apa. Kadang-kadang dia tunjuk carbon paper kan, carbon paper yang untuk menaik. Daripada apa. Lepas tu dah sekali satu tu dia tunjukkan.
tajuk macam mana Eropah berjaya selamatkan nyawa banyak orang hanya dengan porselin. Tahu porselin yang ni porselin. Penciptaan porselin ni yang dia punya licin ni kan. Keadaan licin yang kita kata dia lepas daripada dia buat apa tembikar ni, kemudian dia akan ada bancuhan lain, dia sapu atas ni, kemudian masuk dalam api kali kedua, dia akan jadi macam kaca. Inilah yang menyelamatkan nyawa Eropah dalam bab masalah buang air ni. Lepas penciptaan porselin mereka boleh buat saluran najis yang jalan. Kalau tidak sangkut yang ni orang jolok. Tu realiti banyak orang tak faham. Ni benda ni. Ada satu saya tengok rencana tu. Dia cerita kait kan. Waktu porselin lah. Penciptaan porselin ni antara yang membantu menyelamatkan nyawa orang-orang di Eropah. Sebab lepas porselin ditemui, maka diorang boleh buat lubang saliran najis tadi untuk jalan terus tanpa sekatan. Jika tidak, dia melekat. Jika melekat, habis lah. Habis lah, memang najis tu penuh lah kat bawah tu. Tapi pasal sekarang ni pasal porselin tu yang kita tahu tengok longkang yang pembentungan tu pakai porselin. Ni benda-benda tambahan lah kan, untuk kita fahamkan sikit. Baik. Okey, dan dia kata keampunanmu tu maksud dia kita keluar tu, kita kata ghufranak sebab kita tadi lalai tak boleh berzikir mengati Allah Taala. Itu sebab tu kenapa lafaz tu yang dilafazkan. Para ulama kata wallahu alam. Okey, baik. Juga hadis Ibnu Umar bahawa Nabi SAW dahulu apabila baginda ingin hajat, baginda tak akan mengangkat pakaian baginda sehinggalah baginda dekat ke tanah baru angkat. Okey. So jadi itu semua tu datang daripada adab-adab tu datang daripada hadis Nabi SAW yang lain, yang berbeza-beza. Baik, digabungkan dan diberitahu tentang adab-adab berkenaan. Baik, persoalan keempat. Apa yang diharamkan perlakuannya terhadap siapa yang ingin qada hajat? Diharamkan untuk orang yang qada hajat ni antaranya adalah kencing dalam air bertakung. Okay, kerana hadis Jabir bahawa Nabi SAW bersabda, bahawa Nabi SAW telah melarang daripada kencing dalam air bertakung. Mak daim. Sebenarnya kalau ikutkan pada hadis ini, lepas kajian dibuat waktu kami belajar dekat Yaman tu, kita belajar berkenaan dengan ijazah ilmi dengan sains Al-Quran. So diorang cuba kaji kenapa Nabi larang kencing dalam air bertakung. Dia bukan masalah air bertakung tu dalam bekas dalam baldi, tak. Kalau macam tu kita nampak sangat kita punya takkan kencing betul kita minum atau kita nak sapu kat muka. Dia hatta kalau kawasan tu macam tasik kan, dia sebenarnya benda tu masalah. Dia panggil benda ni penyakit Behleria atau blood flux. Blood flux ni dia punya berkait dengan tajuk kitaran hidup cacing. Ada cacing tertentu ni yang dia punya kitaran hidup, kita makan telur dia keluar, dia tak membesar kecuali dalam siput. Bila kita kencing, dia akan bersama air kencing kita masuk siput dia membesar. Dan bila dia besar, kali ni dia masuk dekat kulit. Dia kena ingat tau, badan kita ni apa dekat kulit kita, dia tak campur dengan saluran makanan kita tau. Yang saluran makanan kita, esophagus kita sampai ke usus dan sebagainya, dia berasing, tak masuk darah. Dia masuk ke tengah-tengah ni kan. Kalau sampai dekat usus kecil, kita baru masuk darah. Dia tak boleh ni. Dan kemudian apa-apa jadi kat sini, kita boleh lah nak flush ke apa. Tapi kalau berlaku kat luar daripada perut kita, kita tak boleh buat apa. Macam orang pecah appendix. Tahu appendix pecah, dia orang terpaksa cuci organ-organ pasal kena kuman kan, boleh mati. Lalu kata appendix pecah boleh mati. Sebab apa? Dia pecah di luar kawasan yang kita boleh letak ubat. Kena belah perut tu, bersihkan. Kalau kat sini pun macam tu juga. Nak buat macam mana? Dia dah masuk kat sini. So jadi cacing tu dia akan masuk sini dan dia menyebabkan kebutaan. Banyak negara-negara yang bila yang kes suka berkencing-kencing dekat dalam kolam-kolam ni, memang diorang akan kena penyakit ni. So cacing tu akan masuk keluar kat mata, masuk kat badan, dia panggil blood flux atau Behleria. Sebenarnya ni satu sudut lain lah dari kesihatan. Tapi ada juga para ulama kata benda ni berkait dengan tajuk masalah kesucian air berkenaan. Wallahu a'lam lah. Tapi kes tajuk dia air mengalir dengan air tak mengalir. Yang Nabi tak benarkan kita buang air dalam kawasan air tak mengalir. Elakkan langsung. Walaupun kita kata tapi banyak air ni, walau banyak, elakkan. Wallahu a'lam kan, kita kata kalau pengaliran tadi macam benda tu akan keluar, dan kalau ni kata macam sungai kan, dia berjalan okey, tapi kalau ni kata dia gabung situ, adalah apa yang kita punya penyakit tu duduk dalam tu. Siapa masuk nanti kena pula. Itu tak boleh kita elak. So tu jangan buat langsung. Okey. Walaupun tak menajiskan air berkenaan kerana banyak, walaupun tak berubah air tu punya bau, warna, rasa, tetap tidak dibenarkan. Ini adab-adab membuang air. Jangan
ada orang dah buang. Itu macam mai kemudian lah kita ni bersih kita ambil dulu. Tak ada masalah. Asalkan air tak bertukar je. Kalau air tu bertukar, masalah lah. Hancing. Tak boleh lah. Cerita hancing kan kita terang hari tu. Kalau orang tu kencing kat Labuan, orang Terengganu ambil air, hancing. Satu laut dah. Satu laut tu dah tercemar. Itu realiti dia. Tak kisah banyak mana, sikit atau banyak, berubah bau atau warna atau rasa, telah najis. Najis bercampur dengan. Jadi kalau kata ada perubahan dia, tak ada perubahan. Itu sebab Nabi SAW bila ditanya oleh para sahabat tentang air inilah, air telaga inilah, air sekian-sekian lah yang tak berubah. Kalau berubah, para sahabat pun takkan tanya. Bila berubah tu, yang para sahabat tanya, tak berubah tu, para sahabat tanya, nampak air macam sikit. Tapi kalau orang kencing macam mana Maka Nabi kata, ia tidak menanggung najis. Ayat tu. Bila yang sebut tu sebab tidak ada berubah, tak adalah. Kalau dia ada bawa penyakit kan, Itu tak boleh buat apa lah. Terima sajalah. Itu sebab tu kenapa adab-adab tadi kena jaga. Baik kita mahu bagi muka orang lain. Sebab tu kita tak boleh mudaratkan orang dengan perbuatan kita. Sebab tu kena fikir perbuatan kita nak buat ni. Kalau kita buat benda tu membahayakan orang, dan kita berdosa. Kita yang orang tak tahu tadi nak buat apa? Dia wuduk je lah, sah wuduk dia. Kan? Selagi air tadi tak berubah bau atau warna atau rasa, maka dia boleh je pakai. Tapi kalau kata air terus berubah, memang tak sah lah. Ibarat tak sah. Penyakit, tanggung. Tak boleh buat apa. Okay, qadarullahu ma syaa fa'ala. Baik. Okey, juga diharamkan ke atasnya kencing atau berak di jalan atau pada teduhan atau di taman-taman umum atau di bawah pokok yang berbuah atau sumber-sumber air. Kenapa? Kerana apa yang diriwayatkan oleh Muaz. Beliau berkata dalam sabda Rasulullah SAW, ittaqul la'anain. Jauhilah kamu akan la'anain. Jauhilah kamu akan orang-orang yang, atau 3 golongan yang tercela. Orang yang tercela. Lalu orang yang berak pada sumber-sumber air, laluan dan juga teduhan. Okay, serta hadis Abu Hurairah anhu, Nabi kata ittaqul la'anain, jauhilah kamu 2 golongan yang tercela. Mereka kata, Rasulullah, apa golongan tercela itu? Rasulullah kata apa? Baginda bersabda, orang yang buang air pada jalan manusia dan teduhan mereka. Tempat orang berteduh dia buang air situ. Kerana ada orang tak tahu kenapa, dia punya perangai kot, dia seronok. Bila orang terganggu tu dia happy. Dia orang terganggu, jadi hebok, jadi pening kepala, dia seronok. Saya zaman PKP tu saya perasan kumpulan apa? Teori konspirasi. Dia seronok tau, cerita kan. Orang jadi kucak-kacir. Itulah. Tak nak kaji. Dah kaji baru jadi jadi baru nak kaji. Dah jadi baru nak kaji, dia kata. Tapi realiti dia seronok tau. Dia bukan bagi solution. Dia bukan datang kata inilah cara kita menyelesaikan masalah fitnah ini. Tak. Solution tak ada. Tapi dia akan bagi orang ketakutan. Saya ingat jumpa seorang budak ni dulu. Tak tahu apa jadi kat dia. Dia punya fobia bukan main-main. Dia siap datang jumpa Syekh Hussein Yi buat presentation tentang fahaman yang dia ada tentang tajuk vaksin ni bahaya, dia takut mak bapak dia mati dan sebagainya. Dia datang tunjuk ni. Dia telefon dengan saya, mesej saya, dia kata ustaz ni bahaya ustaz. Dia kata kau kenapa? Dia kata dia baik, budak ni baik. Dia seorang budak yang baik, tapi dia punya ketakutan tu sangat sungguh-sungguh. Pada dia patut mak bapak dia dah mati. Ambil vaksin habis. Impact dia tu macam tu sekali. Punya ketakutan. Bukan main-main. Kita kesian. Hidup dia tak tentu arah. Ketakutan tak tentu pasal. Berhenti. Sanggup berhenti belajar. Belajar agama. Belajar kat mediu. Belajar Quran. Kuliah Quran dan Sunnah. Dia tinggalkan untuk kaji teori konspirasi. Saya kata, apa jadi tak tahu, kesian. Apa jadi sekarang tak tahu lah. Tapi ketakutan dia actually benda yang dia bukan main-main. Dia ada yang main-main tu adalah kejap tengok bola, pergi Piala Dunia, tak ada Dajjal. Tapi kalau dekat dekat Mekah jangan ada Dajjal. Dajjal kat Mekah Madinah ada Dajjal. Tapi kota dia tu buat bola tak ada Dajjal. Best ni kan. Tu seronok. Tu mengarut. Dia tak ada timbangan. Yang ni yang mengarut je. Dia happy seronok. Nak kata pakar perubatan, tak. Pakar agama, tak. Tapi yang gagal ni sampaikan apa? Sanggup cari ahli bid'ah untuk dapatkan rujukan bagi mengatakan teori yang dia fikirkan tu betul. Ini gagal lah.
Tapi realiti memang yang bab buang air ni macam tu jugalah. Ada orang dia seronok. Kadang-kadang dekat taman-taman permainan kan dia jaga. Bila kita kata nak main betul, zaman tu kan kayu kan. Dia letak pisau belit lah. Apa dia tak tahu kenapa. Apa dia, tadi dia seronok dengan kesengsaraan manusia. Ini memang ada manusia macam tu. Dia sadis, dia macam tahu. Okey. So jadi dia kata sini kan, okey jadi okey. So jangan apa begitu juga diharamkan ke atas yang baca Al-Quran. Quran pun tak boleh baca dalam tandas, tak boleh. Okey, diharamkan juga beristijmar dengan tahi kering atau tulang atau dengan makanan yang dihormati. Kerana Jabir bin Abdullah telah radhiyallahu anhu dia kata bahawa Nabi SAW telah melarang pengelapan dengan tulang atau dengan najis kering. Atau masuh menyapu dengan tulang atau najis kering. Juga diharamkan qada hajat di antara kubur-kubur orang Islam. Bersabda Nabi SAW, aku tak hiraukan di tengah kubur-kubur aku berqada hajatku atau di tengah pasar. Mereka kalau di qada hajat dekat kubur tu macam qada hajat tengah pasar. Orang lintas dia qada hajat kat situ. Nabi kata aku tak ada bezakan. Aku tak rasa berbeza. Aku tak hirau. Tak ada macam rasa pandang berbeza, tak, sama je. Kalau orang tu buang air dekat kubur dengan buang air dekat kawasan pasar. Okey, baik. Ni semua tu tak dibenarkan Itu sebab tu kenapa kalau kita kata macam sebaiknya kalau orang tu nak buang najis dan sebagainya, dia gali lubang, dia tutup, kambus. Lebih baik. Ini kaedah kucing. Jadilah anda seperti kucing. Sebab tu dia kata kucing ni makhluk antara paling bersih. Dia lepas dia buang air tu dia tak buang macam tu, tinggal macam tu, dia akan tutup. Tapi orang Melayu kita tambah cerita dongeng. Takut rimau cari. Kucing kambus tu sebab rimau geram kat dia. Tak, belajar ngajar tak habis itu ngarut dia. Itu Allah. Tapi yang pentingnya kita macam tu juga. Kalau kata kita boleh tutup. Bukan sepahkan najis kita tu. Kadang kita masuk tandas pun macam itulah bila tengok kan, bila buang air tu kadang bersih-bersih kan tu tak rasa macam terpercik-percik. Bersihkanlah. Janganlah biarkan benda tu macam tu keluar kan, lantaklah orang sebelah. Pasal macam mana kita suka benda tu bersih, ketika kita masuk macam tu kita patut biarkan pada orang berikutnya. Tadi kat mana kat Shell dekat arah pergi ke Bidung kan, di jalan depan sana kan, pergi tandas tu masuk ada pula sakit baki dekat tepi-tepi. Tak tahu dia mungkin dia bersihkan, lepas tu lompat dia biarkan. Allahu a'lam. Pergi tolong bersihkan. Tapi itu realiti lah banyak masyarakat kita. Kalau semua orang ada attentive tadi, memang sentiasa bersihlah tandas sebenarnya. Dan siapa saja masuk mesti bersih. Sebab apa? Sebab semua orang jaga. Kita fikir orang selepas kita. Memang seorang mukmin, seorang muslim ni sifat dia macam tu. Bila Nabi kata dalam hadis baginda, al-muslimu, orang muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dia orang yang selamat orang Islam yang lain daripada lidah dia dan tangan dia. Anything lidah dia tak elok, tak kena kat orang. Tangan dia punya kerja yang tak elok pun tak kena kat orang. Kena fikir macam tu. Memang kita menjadi muslim yang betul lah. Muslim yang benar-benar muslim. Okay? Baik. Persoalan kelima. Apa dimakruhkan perlakuannya bagi orang yang sedang dalam tandas? Perlakuannya bagi sedang dalam tandas. Kita dalam tandas, apa tak boleh kita buat? Okay? Dimakruhkan. Tadi diharamkan, ini makruh. Okay, dimakruhkan kita qada hajat menghadap tiupan angin dengan tanpa penyekat. Bila angin datang, kita kencing ke arah situ. Memang ada kebarangkalian akan terpercik balik. Supaya tidak kembali semula air kencing kepadanya. Serta dimakruhkan bercakap. Sehingga telah melintas seorang lelaki ketika Nabi SAW sedang kencing. Lalu dia memberi salam. Lalu baginda tidak menjawab semula kepadanya. Kan, orang beri salam ke, kan, bersin ke, hajum kan. Yarhamkallah. Tak boleh Itu kan tempatnya. Bukan tempatnya. Hatta anda bersin pun tak payah sebut Alhamdulillah. Bukan tempatnya. Pasal apa? Cakap Alhamdulillah ketika bersin tu sunat ke wajib? Sunat. Jawab salam wajib ke sunat? Wajib. Wajib jawab salam tak boleh, lain lagi tak boleh lah. Faham tak? Jawab salam yang wajib tak boleh, apa lagi benda sunat? Kena tinggalkanlah ketika tu. Tapi bersin kan kena sunat. Iya sunat bang. Yang wajib tak boleh. Sunat lagi lah tak boleh. Okey, ni kita jaga sikit. Tapi saya ingat kot, ada seorang abang ni, waktu kali saya belajar kat Perak. Dia ni garang. Orang kenal dia garang. Cerita kelakar dia, kan tandas tes paruh saja lah. Tak cukup dalam. Jadi bila dia masuk tandas, lepas tu kawan dia masuk, dia tengok dia sebelah. Assalamualaikum bang.
Budak masuk kan, dia takut dengan abang ni kan. Abang senior dia jadi ustaz, daripada Pak Selama jadi ustaz sekejap. Tengah-tengah dia buat air, kawan tu masuk dalam, tertampak dia. Assalamualaikum bang. Dia macam ini kena jaga sikit lah bagi salam. Okay. Dimakruhkan kencing pada rekahan dan seumpamanya. Ada rekahan tanah terbuka kan, jangan. Kerana hadis Qatadah daripada Abdullah bin Sarjis bahawa Nabi SAW telah melarang dari kencing dalam lubang. Berkata Qatadah, apa hal dengan lubang? Ni ditanya kepada Abdullah, apa hal dengan lubang? Beliau berkata, dikatakan bahawa ia tempat tinggal jin. Dan kalau dia kata semut ada pun, macam tu jugalah, semut ke. Kita pasal balik pada asal, kalau ikut pada apa yang dipelajari daripada ni, jin-jin tak ada kuasa atas kita. Mana tempat kita kencing tu kat situ lah dia lepak. Tapi orang kita duk percaya, takut lah sekali, ambil kau kencing-kencing, dia sepaknya anak kita. Entah ya atau tidak, anak dia tidak. Dia kata dia tadi kencing, kena anak aku balas balik. Sebenarnya tak bukan macam tu. Ni permainan syaitan saja untuk mengelirukan kita. Sebab dia tak ada kuasa. Dia hanya boleh kuasai kita bila kita percayakan dia. Tak boleh, tak percaya, tak jadi. Dia takkan jadi. Ni yang kena jaga sikit. Pasal tengoklah, kencing lubang dalam tu dia lepak. Tempat ni kan, dia tak izin pun. Tanah ni tanah kita, rumah-rumah kita, dia lepak tanah kita, kita kencing, kena kita pula ada salah. Tak izin dengan dia pula. Tuan, minta izin pula, tanah kita beli dia punya. Apa hal? Okey. Juga kerana tidak selamat bahawa dalamnya ada haiwan. Ini lebih tepat. Maka ia akan menyakiti haiwan tersebut. Atau ia adalah tempat tinggal bagi jin, maka ia menyakiti mereka. Kalau haiwan ada serangga ke, ada apa ke, dalam tu dikencingkan atau buang air, mengganggu binatang tu lah. Islam ni bukan jenis kita, asal kita apa, macam cerita and bully tu kan. Kenapa buat dia bully? Because I'm big, you small. Dia no such thing. Islam tak ada macam tu. Kita memang tak boleh buat sedemikian kepada makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Baik. Dimakruhkan juga memasuki tandas dengan sesuatu yang pada terdapat sebutan Allah, melainkan dengan keperluan. Ini yang kita kata, walaupun hadis ni dhaif ni. Hadis yang Abu Daud ni, yang apa dia kata Nabi SAW tanggal cincin baginda yang padanya ada nama baginda SAW, bagi tanggal cincin baginda sebelum masuk tandas. Tapi hadis ni tak sahih. Cuma macam disebut dekat situ, kat footnote bawah tu, walaupun di atas pendapat kelemahan hadis tadi, namun dia kata dan tidak kelakuannya untuk hujah, sesungguhnya yang patut dan afdal adalah tidak dimasuki tandas dengan sesuatu yang padanya nama Allah Ta'ala, dengan tanpa desakan, bagi memuliakan dan mengagungkan nama Allah Ta'ala. Cuma kadang-kadang itulah yang kes buat baju kan, kadang buat t-shirt ni, jaga-jaga. Kalau ejaan Rumi tu mungkin ampun sikit lah. Kalau ejaan Arab tak boleh. Kadang orang dah tak perasan kan, bila tak nama Allah tu. Saya ingat dia apa, kes apa, Piala Dunia kan, kan dia buat bola ada bendera semua negara kan. Saudi bantah untuk letak bendera dia, sebab bendera dia ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kot. Jenuh juga tu orang letak bendera kita dekat situ. Ambil kau, lepas tu pepang sepak. Lepas tu gantung bendera. Lepas tu dalam bar pun ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aduh. Ni realiti yang bahaya lah. Lepas tu kan takdisan tadi, benda tersebut tak patut jadilah. Baju dan sebagainya. Bukan pasal kita tak cinta Allah Ta'ala, tapi bahaya untuk kita akan terbawa benda berkenaan yang mulia masuk ke tempat yang hina. Itu. Tapi zaman sekarang, orang Melayu kita ni juga tahu polis punya lambang askar siap pasan ke sama juga atas tu, yang ni yang polis kan, Allah dekat lambang atas tu kan, kepala singa, rimau belakang atas tu ada kalimah Allah. Itu sebenarnya tak boleh juga sebenarnya, tapi dah tahu dah, time buat tu tak fikir kot. Dah betul lah kan. Tu agaknya banyak orang yang bukan Islam tak nak jadi polis tu, sebab kena pakai nama Allah kat kepala. Nama polis tu ada tau, Allah Muhammad dekat atas tu. So benda ni macam negara kerajaan Saudi ni lah, nama raja dia Abdullah. So masa dia tandas yang buka duit tu Raja Abdullah kan, ketika nama Raja Abdullah yang sebelum daripada Malik Salman kan, Malik Abdullah, adalah nama Allah situ. Lagi bahaya pakai sok khabar tu dah Islam, Ja'al Malik Abdullah. Lepas tu orang letak kursi lemak. Kami kat Yaman tu ada kes sekali tu, waktu tu nak solat istisqa, ada budak Afrika kot, dia pergi bentang sok khabar yang ada nama Allah.
Gaduh dengan budak, bertumbuk dengan budak-budak yang lain. So, dia marah. Dia nak sujud letak lapik. Masalah ya ada kan? Kan ada Allah Muhammad kan atas tu. Kat atas. Yang tu saya tak ingat. Yang askar pun rasa ada, tak silap. Cek lambang askar. Allah alam kan. Kemuliaan tadi jadi masalah sikitlah. Tapi tadi tinggal kat luar kan curi dia orang. Topi. Kena denda tau. Dia orang hilang salah satu butang pun. Dia jenuh tu. Polis ni. Bapak dia polis saya tahu. Bapak dia polis. Jadi memang benda macam ni. Tapi nak fahamkan lambang tadi. Tak sepatut. Ada kan? Macam mana? Kan? Dah jadi benda tu biasa. Allah Muhammad. Boleh tutup lah kot. Ambil selotip. Boleh kertas ke ataupun selotip tutup sekejap tu buka balik lepas tu. Topi tinggalkan hilang. Ambil dia orang. Takut juga. Ni macam ni. Contoh macam selotip kecil kan. Tak. Ketika masuk tandas tutup. Itu mungkin benda patut dia beritahu lah. Tu tutup juga selotip. Beli selotip yang gelap kan, hitam tu, tutup kejap, kejap keluar kan buka balik. Pada realiti dia benda tu tak patut. Tak patut. Walaupun kita kata sekalipun perbahasan ni banyak lebar lah. Bab duit tu dia bincang tu. Kena kat Yaman dia bincang. Kalau kita nak tinggal kat luar tandas, curi dia orang. Ini termasuk juga masalah kes ni. Ringtone bahasa bunyi bacaan Quran. Yang zaman sekarang ni kan. Kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin tengok tandas. Bunyi saat komedi nyanyi. Baca Quran. Azan. Tu semua benda tu tak sepatutnya lah. Yang kita kata kena be ready lah. Kita kena peka. Every time kita nak buat kita peka. Sebab kepekaan kita itu akan hubungkan kita kepada ingat Allah. Ini tak boleh. Allah Ta'ala tak suka. Kita sentiasa nak buat apa? Ingat Allah dulu. Tapi realiti dia benda ni dalam masyarakat kita makluman ni saya rasa macam tak dipaham sangat. Orang macam tak kisah, masuk je. Yang duit tu dulu di Yaman dia cerita. Sebab nama kan tuliskan nama raja-raja ni ada kalimah Allah kan. So, tinggal kat luar ambil dia orang. Pastikan tak terbuka. Pastikan berlipat tak terbuka tak apa. Tapi kalau kita terbuka, terdedah macam handphone lah. Yang orang kata macam masalah Quran dalam handphone kita. Tak open tak apalah. Open application tengah dengan tu tak boleh lah macam. Salah imam baca tadi. dia pergi memerai dah. Imam tu salah. Ramadan imam baca salah tadi. Buka Al-Quran. Tengah-tengah kencing, tengah-tengah buang air tu. Pak. Betul lah. YouTube. Ini satu perangai lah sebenarnya dalam makruh juga adalah berbual ataupun sibuk bersembang dan tandas, buka telefon dan sebagainya, tak pergi nak chat. Ada orang dia nak tandas, mana handphone aku? Kenapa? Nak tandas. Apa kaitan handphone anda dengan tandas? Dia kata, tinggalkanlah. Dan jangan buka lah handphone dan tandas. Itu nak jawab panggilan pun tunggu kejap. Macam Nabi kan, bagi salam kan wajib jawab. Nabi tak jawab salam ketika tengah buang air. Janganlah. Okay, baik. Okay, dia kata dimakruhkan masuk ke tandas dengan sesuatu yang padanya terdapat sebutan Allah melainkan untuk keperluan. Kerana Nabi dahulu bila baginda masuk ke tandas, baginda menanggalkan cincin baginda. Tapi balik hadis ni dhaif tak ada hujah, mungkar. Cuma walaupun begitu para ulama boleh dikatakan hampir bersepakat bahawa tak layak nama Allah dibawa masuk ke tempat-tempat sedemikian. Adapun ketika keperluan dan terdesak maka tak mengapa, seperti keperluan untuk masuk dengan wang-wang kertas yang padanya ada nama Allah. Ini kan Saudi lah. Okey. Kerana jika dia meninggalkan di luar, ia akan terdedah kepada dicuri atau dilupakan. Tinggal kita memang betul. Jadi kalau kita gantung-gantung dia tinggal. Pakai jam tinggal tu sampai ke depan tinggal. Sampai balik tak ada lah. Wassalamu. Senyum je lah. Baik. Okey, sementara masa pula sesungguhnya diharamkan untuk masuk dengan tak kira sama ada zahir ataupun tersembunyi. Ini memang para ulama kata kalau dia kata dalam beg pun nanti masalah. Kita tutup kan dalam beg pun, tapi beg tu masuk dalam tandas. Memang jumhur para ulama kata tak boleh. Tak layak dengan Quran. Mana kena tinggal kat luar juga. Okey, kerana dia kalamullah dan semua kalam dan masuki tandas dengannya padanya terdapat satu bentuk penghinaan. Tak ada rasa mulia. Okey, baik. Seterusnya. Tak ada soalan setakat ni? Tak ada
Okey, tak ada apa. Jalan sambung. Bab keempat mengenai siwak dan sunan-sunan fitrah. Bab siwak dan sunan-sunan. Okey, kalimah siwak ia adalah penggunaan batang kayu atau seumpamanya pada gigi atau gusi bagi menghilangkan makanan dan bau-bau yang melekat pada kedua-duanya, gigi atau gusi. Actually kalimah dia, siwak ni, perbuatan menggosok tu panggil siwak. Okey. Kayu yang kita gunakan tu panggil siwak juga. Itu kalimah tu kena jaga sikit. Pakai siwak tadi, kayu tu pun dipanggil siwak. Walaupun kayu tu asalnya dia bukan semestinya kayu yang sama. So actually dia penggunaan benda ni ikut tempat tak sama, macam akar pokok panggil arak. Pokok yang batak yang kita pakai, yang kita biasa orang tabligh jual kan, di Masjid Nabawi kalau kita pergi umrah, pakai dia potong-potong tu kan. Benda tu akar pokok. Pokok dia kalau dekat padang pasir tu, dia macam pucuk manis. Pucuk manis tapi rimbun. Macam berimbun gitu. Akar dia tu yang diambil, potong, jadikan kayu untuk menggosok gigi. Ya, batang tu dipanggil batang arak. Pokok tu pokok arak. Alif hamzah, ra alif kaf. Tapi kita panggil apa? Benda tu berbeza. Kat sana ada, kat sini tak boleh. Tak ada. Sebab tu duduk kat pasir bila tarik kan dia lepas lah. Kalau tanah kita ni, alamat tinggal dalam tanah lah akar tu. Akar dia actually kalau dia kata kayu tu memang apa? Tempat berbeza guna benda berlainan. Maka kita masyarakat Melayu kita dahulu pakai lalang. Bila saya sebut ni kan orang cakap, okey. Apa bapak saya dulu dia polis hutan. Dia cerita, dia kata, saya tanya macam mana bah? Dia kata orang ambil batang lalang tu kan. Dia potong dari bawah. Bukan pakai daun dia, batang yang bawah. Tu. Dia orang akan potong depan tu, kemudian gigit-gigit bagi macam jadi bros, baru gosok. Itu cara Melayu kita dulu gunakan. Kalau yang arang tahulah kita ambil jadi gosok. Kat mulut dan sebagainya. Sebenarnya ikutkan pada tempat dan juga kawasan, cara pembersihan mulut tu berbeza. Tengok pakai apa. Orang Melayu kita tu dulu sebenarnya pakai lalang. Saya tak tahu, bapak saya bercerita pun saya tahu. Kalau tak cerita tak payah. Macam mana bersih pakai lalang? Lalang kan. Dia macam kalau kita kata nak try serai, ambil rasa wangi sikit. Kan batang akar tu potong situ, ambil gigit, gonyoh. Jadi macam berus. Macam tu juga bila kayu sugi tu, bukan kita gonyoh keras-keras tu, gigit dulu jadikan dia kembang baru gonyoh. Ini tengah-tengah keras tu luka lah. Habis gusi. Nabi sendiri SAW ke tengah-tengah nak buat nazak tu, minta Aisyah gigit kan. Aisyah pun ambil gigit kan, lepas tu bagi. Nabi gosok mulut baginda SAW. Lepas tu Nabi angkat tangan, lepas tu jatuh tangan baginda. Kan? Mana Aisyah radhiyallahu anha kata, tak ada benda lebih menggembirakan aku yang Allah Ta'ala gabungkan air liur aku dengan air liur Rasulullah ketika akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Gosok, tapi gigit dulu. Tak gigit dia tak jadi brush. Ni gonyoh keras-keras tu. Kukak. Jangan gigi Somalia saya tengok dia bukan pakai akar tu, batang tu keras. Dia gosok gigi pakai batang dia warna hijau. Yang itu kan coklat kan, yang batang hijau. Saya kata dahsyat orang kan, yang Somalia. Soalan kuliah, siwak itu pada kayu tu nama siwak ataupun panggil apa, perbuatan tu. Kalau kita kata dari segi masa sunnah, bila kata perbuatan, tak semesti pakai kayu itu. Pakai buru gigi pun, ya, sunnah. Jangan kata sunnah bila pakai kayu tu je. Sangat salah jangan kata sunnah. Sunnah dia adalah pembersihan mulut daripada bau. Tak kira pakai apa. Kalau pakai benda lain pun, macam apa, floss ke, pakailah. Kain ke, tak kisah. Siwak tu masalah satu benda. Okey, nanti kita baca depan sikit. Okey. Siwak, okey. Dia kata bagi menghilangkan makanan atau bau yang melekat pada kedua-duanya, pada gusi dan gigi. Persoalan pertama, hukum dia. Siwak adalah disunatkan pada semua waktu, sehinggalah seorang yang berpuasa, jika dia bersiwak dalam keadaan dia berpuasa, tidak ada apa-apa yang pada yang demikian. Tak salah pun. Tak kira sama ada awal siang atau akhir siang. Punca sebab yang kita dengar ada kata makruh, sebab kait dengan cerita Nabi Musa. Maksudnya Musa AS dia puasa 30 hari. Kemudian kena tambah lagi 10 hari. Sebab dia pergi bersihkan mulut dia. Sebab dia rasa tak sedap. Ada riwayat kata bukan bersihkan mulut, dia berbuka. Sebab dia rasakan tak elok nak bercakap dengan Allah Ta'ala dalam keadaan mulut busuk. Lepas tu Nabi SAW terang pada kita. La khulufu famim ri'im muslim atyabu indallah min rihil misk. Benar-benar bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi
Di sisi Allah Ta'ala berbanding kasturi. Kita bau, pasal benda tu actually bau yang datang tu bukan kat sini, dekat dalam ni. Sebab bila kita tak makan, tak ada air, so kawasan tu tenganga. Bila tenganga, apa di dalam perut kita akan naik bau tu. Itu bukan bau mulut, bau daripada dalam perut sebenarnya. So realiti dia tak ada masalah kalau waktu mana pun. Sebab yang kes dalam mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i kata benda berkenaan makruh sebab menghilangkan bau wangi. Bau wangi itu dihilangkan. Macam juga diorang kata makruh untuk kita gunakan tuala melap badan sebab kesan ibadat, kesan penyucian, ada air wuduk tadi, makin banyaklah dosa jatuh. Kita lap habis. Tapi ini idea sahaja. Sebab Nabi SAW ada saja gunakan tuala, ada kadang-kadang masa yang Nabi cuma buat macam ni je. Mana lepas mandi wajib Nabi akan kibas-kibas je. Tak pakai tuala. Perbuatan buang tu buanglah. Nabi tak biarkan air itu kekal kat badan baginda. Baginda buat macam tu. Okey? Tunjukkan bau menghilangkan air itu tak salah. Tak ada timbul. Macam juga masalah kes kalau hilangkan bau mulut dan sebagainya, tak salah. Tapi masalahnya bau mulut tadi yang betul orang berpuasa tadi dalam. Tak boleh buat apa, gonyoh sini pun tak guna. So tak usah bimbang. Khuluf bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi Allah banding kasturi. So diorang pun kata kalau macam tu janganlah hilangkan bau tersebut. Makruh. Terutama lepas zuhur. Itu ada. Tapi ikutkan sunnah tak? Okey. Kenapa kita kata tak ada? Kerana Nabi SAW telah menggalakkan mengenainya dengan penggalakan yang mutlak. Nabi sebut tentang galakan untuk bersiwak ini, membersihkan mulut ini dengan arahan yang mutlak dan tidak mengikat pada waktu tertentu tanpa yang lain. Di mana baginda telah bersabda, as-siwaku, siwak itu mathaharatun lil fami, penyucian bagi mulut, wa mardatul lirabbi, dan juga keredaan kepada Tuhan. Tuhan redha. Mulut suci, Tuhan redha. Dan juga baginda bersabda, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak aku menyusahkan umatku, lamartum bisiwaki inda kulli salah, pada setiap waktu solat. Okey, ni yang tajuk. Okey. Macam okey. Kita ni sikit nak terangkan, tapi kan apa tak terangkan tu tak faham. Okey. Baik, okey. Kedua, bilakah waktu yang menjadi ditekankan? Ia ditekankan ketika wuduk, ketika bangun tidur, ketika berubah bau mulut, dan ketika membaca Al-Quran, dan ketika solat. Nak solat, bersihkan mulut dulu. Okey. Cuma benda ni sebenarnya siwak ni dia pembersihan kendiri. Mana equivalent dengan perbuatan cari bulu ketiak, ketik kuku yang kita tak buat depan orang sebenarnya. Kita akan buat depan khalayak ramai. Sebab benda tu adalah perbuatan pembersihan kendiri. Betul, Nabi SAW akan buat, diorang sahabat jumpa dekat rumah dia buat. Adapun ketika nak solat, lafaz tadi tu, ketika nak solat, orang ingat nak solat, gonyoh dulu. Lepas tu penuh mulut dengan kayu-kayu tu. Kemudian ludah. Lepas tu kawan sebelah sujud, nampak ada kayu. Lepas tu cium-cium bau, bau tak gigi. Ni masalah sikit lah. Ni sebenarnya benda tu bukan macam tu sebenarnya cara dia. Salah faham hadis lah. Ketika nak solat, betul kita nak solat kan, kita walaupun tak berwuduk, kita bersihkan siap-siap. Tapi bukan depan orang, bukan dekat dengan soft. Tapi banyak orang dia akan buat dalam soft. Kami hidup kat Yaman pun banyak orang macam tu, yang tak tabligh pun. Pasal kes kefahaman dalil tadi. Sebab Nabi punya lafaz ada pada setiap wuduk. Kemudian pada setiap solat, okay, kita boleh faham pada setiap wuduk, ketika wuduk. Tapi betul lah, kita kumur masuk air hidung, bukan dibuat depan orang ketika kita wuduk. Kemudian masalah apa, ketika nak solat, mungkin tak dah wuduk dah ada, tapi kita bersih mulut kita saja, boleh juga. Realiti dia macam tu lah. Cuma untuk kata buat sebelum angkat takbir tu, yang tu masalah dia. Sebab benda tu pembersihan kendiri. Sama seperti cabut bulu ketiak, ketik kuku, korek hidung, tak buat depan orang. Tak buat depan orang. Rumah kita buatlah, bini nampak, awak buat apa tu? Kan? Korek hidung kan? Boleh lah, tapi kalau depan orang bukan benda yang adab lah. Tak kena. Okay? Baik. Dia kata apa? Begitu juga ketika masuk masjid dan rumah. Kerana hadis Al-Miqdam bin Syuraih daripada bapa dia, beliau berkata, aku bertanya Aisyah radhiyallahu anha, aku berkata, dengan perkara apakah dimulakan oleh Nabi SAW dahulu apabila baginda masuk rumah baginda? Bila baginda masuk rumah baginda, apa benda mula-mula baginda buat? Beliau, itu Aisyah berkata, baginda mulakan dengan bisiwak, dengan bersiwak. Maksudnya kalau dah buat kat luar, kenapa masuk rumah buat siap-siap?
Sebab dalam rumah lah tempat pembersihan tadi. Kau dah buat kat luar tadi kan, apa nak gonyoh-gonyoh lagi kat sini? Masuk rumah tu, sebab kita bangsa dekat situ tempat yang boleh kita buat dengan bebas. Okey? Baik. Dan dia ditekan ketika lama berdiam, menjadi kuning gigi kerana hadis-hadis yang lalu. Serta dahulu baginda sallallahu alaihi wasallam bangkit waktu malam, baginda akan menggosok mulut baginda dengan siwak sebelum daripada mula nak berwuduk dan sebagainya, baginda akan gosok mulut dulu. Okey? Syasafahu bisiwak. Dan seorang Muslim adalah diperintahkan ketika ibadat dan mendekat diri kepada Allah Ta'ala agar dia berada pada sebaik-baik keadaan dari kebersihan dan kesucian. Itu asas dia. Itu kenapa kita kena careful tentang penyucian mulut kita. Ya, memang kita takkan setaraf Nabi untuk munajat kepada Allah Ta'ala seperti waktu. Tapi menjaga kebersihan tadi adalah sangat dituntut. Memang Islam ni adalah agama yang sangat, bayangkan 1400 tahun yang lalu. Kalau kita balik pada mana-mana bangsa dunia ni yang ada sekarang, tanya balik, kaji, bila mereka kenal bersihkan mulut? Bila mereka kenal pembersihan mulut? Mungkin baru beratus tahun je mereka baru mula kenal pembersihan mulut. Tapi Nabi ajar kita sejak 1400 tahun yang lalu. Okey, baik. Persoalan ketiga, dengan apakah ia terjadi? Disunatkan agar terjadi perbuatan siwak dengan batang kayu yang lembap. Sebenarnya batang kayu itu apa saja batang kayu lah, bukan mesti batang kayu itu. Tidak terpecah-pecah dan tidak melukakan mulut. Yang keras sangat sampai luka mulut. Okay. Kerana baginda Sallam dahulu bersiwak dengan batang kayu arak. Kayu arak arak ada siapa? Salvador persica. Tumbuhan semak yang batang dan akar digunakan untuk membersihkan gigi. Tadi kita buat kat footnote tu. Okey. Dia kata juga juga boleh bersiwak dengan tangan yang kanan atau kiri. Dalam maka urusan ni perkara yang adalah luas. Ya, jika tidak ada padanya batang kayu untuk dia bersiwak dengannya ketika wuduk, memadai untuk dia bersiwak dengan jari. Gosok dengan jari pun dah cukup. Mana diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib mengenai sifat wuduk Nabi SAW. Sebenarnya walaupun kalau kita kata pakai berus gigi tu sunnah lah. Ustaz, tapi Nabi tak pakai perbuatan bersih mulut. Pakai barang apa? Nabi tak kata pakailah batang ini. Tak sebut pun. Nabi kata perbuatan bersiwak itu, bukan kayu tu. Walaupun kita tahu bahawa memang ada kelebihan. Wallahu alam. Kami dekat Yaman dulu tak pakai berus gigi biasa. Yang biasa pakai kayu tu je. Mungkin mungkin tidak. Tapi saya sebenarnya gigi saya hanya ada lubang lepas 40 tahun. Sebelum saya tak ada lubang gigi. Gigi tak ada lubang. Tapi kita nak dapat macam mana kan? Benda tu pasal dia getah dia. Yang bernilai tu getah dia tu kan. Kadang pahit, kadang-kadang masam, kadang-kadang rasa halia, pedas. Kayu sugi tu pedas. Bayangkan dia kita gigit tu kan. Dia memang benda tu memang elok. Tapi lah realiti lama tak pakai kan, lepas balik Yaman dan sebagainya, kita pakai gigi biasa, start ada gigi lubang. Serius. Saya tak pernah ada lubang gigi sepanjang daripada kecil, tak pernah tampal gigi. Sekarang dah start dah tampal lah. Kita tak dapat, Allah mungkin tidak lah. Tapi kita kata benda tu tadi antara yang mungkin kayu tu ada kelebihannya. Wallahu alam. Okey, persoalan keempat, faedah-faedah siwak. Yang terpenting di antaranya adalah apa yang datang dalam hadis yang telah lalu, bahawa ia adalah menjadi penyucian untuk mulut di dunia dan menjadi keredaan kepada Tuhan di hari akhirat. As-siwaku mataharatun lil fami wa mardatun li rabbi. Okey. Maka seharusnya seorang muslim menjaga sunnah ini dan tidak meninggalkannya kerana faedah-faedah yang besar terdapat dalamnya. Kadang-kadang berlalu terhadap sesetengah orang Islam satu tempoh dan jangka masa seperti sebulan 2 bulan mereka tidak bersiwak, sama ada kerana kemalasan atau kerana kejahilan. Kalau masyarakat, ya betul. Kalau kat Yaman tu yang jenis yang tak ikut sunnah tu banyak je. Kita tengok gigi dia, ya Allah ya Tuhanku, oren kot. Oren. Ada orang kata pasal air yang diorang pakai, kita duduk kat sana tak jadi pun oren macam dia. Dia tak bersihkan langsung. Tahu macam mana? Tak. Apa? Petua. Dia jadi merah sikit. Kalau sirih dia merah-merah sikit. Semak saya tu, rahimahullah, dia makan sirih. Dia seorang makan sirih. Saya kena pergi kedai beli sirih. Bila sirih tanam belakang rumah, rupanya sirih pun ada dua. Sirih India, sirih Melayu. Sirih India rupanya tak pedas sangat. Sirih Melayu pedas. Dia boleh nak makan tu kan. Kita kena carilah. Kalau tak pergi kedai, belakang rumah. Gelap-gelap tu petik sirih tengah malam.
Dia nak makan kan, tanam pokok tu yang tanam sirih, tanam belakang rumah. Memang mak saya rahimahullah, dia memang ya, tua kot kami punya keluarga. Saya umur nombor 13. Bapak saya lahir tahun 32. Mak saya 37. So dia dah 50 tahun. 5 tahun antara dua orang. So bapak saya 32, mak saya 37 lah. Tapi cerita dia dia punya makan tu sirih. Kita anak-anak ni kena cari lah sirih, mak nak makan sirih. Tak adalah dia ni macam kemerah itu pun, kalau merah tadi macam kalau yang pinang. Yang pinang sekali sebagainya. Allahu alam. Tapi realiti dia gitulah. Kan kita kata benda-benda yang kita bagi. Tapi tak boleh kita buat itulah. Pastikan anak-anak kita, kan, siapa-siapa ni, jangan kita biarkan mereka keadaan tidak membersihkan mulut. Bahkan punca untuk penyakit pun banyak dari situ. Bila mulut tak dibersihkan, penyakit lain pun datang. Yes, sakit tekak dan sebagainya akan datang juga. Baik. Mereka ini telah terlepas daripada mereka ganjaran yang besar dan faedah-faedah yang banyak dengan sebab mereka meninggalkan sunnah yang ini, sunnah ini yang dahulunya Nabi SAW berterusan terhadapnya, dan hampir-hampir baginda memerintahkan terhadap umat baginda dengan perintah kewajipan jika tidak bimbang kepayahan. Kalau bukan takut nanti umat disusah, Nabi nak perintahkan jadi wajib, tapi takut umat dia tak boleh buat. Sungguhnya mereka telah menyebut faedah-faedah yang siwak, di antaranya bahawa ia menguatkan gigi, mengetatkan gusi, menjelaskan suara, mencergaskan hamba berkenaan. Okey. Sunan-sunan fitrah sikit lagi. Okey, selain daripada siwak tu, dia ada sunan-sunan fitrah, mana pembersihan kendiri yang lain yang berkait dengan tubuh badan kita. Okey, persoalan kelima, sunnah-sunnah fitrah. Dinamakan sunnah juga sunnah-sunnah sifat-sifat fitrah. Dan ini adalah kerana pelakunya bersifat dengan fitrah, yang Allah fitrahkan manusia di atasnya dan digalakkan untuk mereka. Allah perintahkan kita untuk sentiasa jaga benda ni, agar mereka menjadi pada sebaik-baik keadaan dan sesempurna-sempurna bentuk rupa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. Nabi kata apa? Khamsun minal fitrati. 5 perkara daripada fitrah. Pertama, istihdad. Istihdad ni penggunaan besi atau pisau cukur pada bulu kemaluan. Istihdad. Okey. Nanti bawah tu diterangkan. Berkhitan. Khitan tentang bagi lelaki dan perempuan. Menggunting misai. Nanti kita terangkan tentang masalah perempuan kan. Baru ni kan kecoh. Tajuk khitan untuk perempuan kan. Okay, baik. Menggunting misai. Pendekkan misai. Kemudian mencabut bulu ketiak dan juga memotong kuku. Ini disebut. Okay. Istihdad ialah mencukur ari-ari, iaitu bulu yang tumbuh pada sekeliling kemaluan, dan dinamakan demikian kerana penggunaan besi padanya, iaitu pisau cukur. Pada menghilangkannya terdapat keindahan, kebersihan, dan ia juga dihilangkan dengan tanpa pencukuran, seperti dengan mesin pencukur. Boleh juga. Bahkan untuk elakkan penyakit. Kan, benda-benda yang kadang-kadang penyakit datang dengan sebab itu. Okey, khitan, 2 khitan. Ia adalah menghilangkan kulit yang menutup hasyafah sehingga nyata hasyafah berkenaan. Ini pada yang lelaki lah. Okey, mana bahagian kepala zakar tu yang tertutup dibuka. Okey, ini pada hak lelaki. Ada pada wanita pula dipotong daging yang lebih di atas tempat kemasukan. Mana atas daripada faraj tu, daging yang di atas tu sikit. Bukannya kepala tempat kencingnya wanita tadi. Yang itu dipanggil khatan Firaun. Yang diorang kecoh sekarang ni, tajuk sampai hilang nafsu perempuan tu, itu adalah dia buang macam mana pada lelaki ada zakar, pada wanita ada yang bahagian dipanggil klitoris tu kan. Itu benda tu bahagian anggota yang sama. Pada lelaki ini, pada perempuan itu tempat keluar air kencing. So diorang dekat sebelah Mesir tu dia potong Firaun punya cara. Yang Afrika kena siap jahit. Ini panggil karut lah. Benda karut yang kadang-kadang diorang interchange dengan Islam. Sedangkan yang Islam punya adalah daging yang dekat atas tu, atas yang daripada tempat keluar kencing tu, faraj, dekat situ daging yang atas tu dipotong sikit. Bukannya hilang habis, dipotong sikit daging yang atas itu saja. Jadi kata macam balung ayam dan sebagainya. Dikatakan menyerupai balung ayam. Dan yang sahihnya, ia wajib pada golongan lelaki, sunnah pada hak golongan wanita. Untuk wanita dia disunatkan saja. Tapi pada asasnya bukanlah macam dibayangkan oleh orang ramai. Sunnah ya digalakkan, tapi pada sudut asal orang Melayu kita kadang ada separuh tak faham juga apa yang maksudkan dengan khatan untuk perempuan, khitan untuk perempuan. Khitan untuk lelaki jelas, khitan untuk perempuan tu banyak orang macam terkeliru, tercampur aduk dengan budaya Afrika, dan kaedah tadi dia potong terus bahagian kepala tempat keluar kencing tu. Okey, baik, itu salah Baik.
Hikmah pada lelaki adalah pembersihan zakar dari najis yang tersimpan dalam kulub. Okay, dalam sarung yang menutupi zakar dia pada asal ya. Dan banyak faedah banyak. Manakala wanita pula yang menjadi mengurangkan kegairahan iaitu pelampauan syahwatnya. Ini pendapat sebahagian para ulama. Dan digalakkan agar ia berlaku pada hari ke-7 bagi kelahiran. Pada dia sini pada lepas anak terlahir 7 hari, lepas tu boleh buat. Pada hari ke-7 tu dengan nama, sembelih, buat akikah dan sebagainya, dibuat sekali pada hari berkenaan. Kenapa? Sebab ia lebih cepat untuk sembuh. Dan supaya membesar anak tadi berkenaan di atas keadaan yang paling sempurna. Bukan, tapi kita dah ni kan tunggu sekolah rendah, masuk sekolah menengah baru khatan. Sebenarnya kaedah asal adalah ketika dia kecil tadi. Saya ingat waktu kat Yaman ada diplomat, dia ambil anak angkat. Kemudian dia nak khatan budak tersebut. Panggil tukang khatan. Budak tu umur 2 bulan kot waktu tu. Dah lebih sikit lah. Lepas tu, tengah-tengah baby lagi. Kecil lah kan. Saya dengan pergi ambil tukang khatan tu datang. Tradisional betul. Dia begitu, dia potong, dia siap-siap, dia tarik, dia siap macam tu je bawah tu. Lepas tu dia kerat. Budak tu meraung lah kan. Tapi masalahnya besok dah okey. Mana hari ni, budak nangis kan, petang ni nangis. Besok pagi malam tu dia lah kita jaga sikit kejap kan pasal dia kencing sampai apa, sampai mancut-mancut sebagainya. Okey. Tapi esok paginya settle, dah gelak-gelak. Tu perbezaan. Budak-budak ni luka cepat baik. Kalau nak tahu betul ke tidak time luka, time dia cakar muka. Perasan tak? Budak dia tak pakai sarung tangan tercakar muka. Lepas tu bila tengok selang beberapa hari dah elok balik. Kita ni tercakar muka ke langgar apa benda 3 bulan ada lagi. Kita tua, ini orang tua sebab budak-budak ni dia sel hidup banyak, sel mati sikit. Kita ni sel mati banyak, sel hidup sikit. Yang tu kedut, makin tak larat tu. Okey, baik. Lakulli hal itu keadaan dia, itu khitan Ketiga, menggunting misai dan memendekkannya. Ini kalau kita tengok kalau kat tanah Arab, diorang buat panggil di opposite. Dia buang janggut, dia biar misai panjang. Terutama geng sosialis Arab. Tengok muka Jamal Abdul Nasir, Anwar Sadat, Hafiz Al-Assad, Bashar Assad, Saddam Hussein. Tengok muka Ali Abdullah Saleh. Ni pemimpin tanah Arab yang dia simpan misai, buang janggut. Dia buat di opposite lah apa arahan Nabi SAW. Macam sengaja nak menentang. Tapi ini yang sunnahnya kita pendekkan misai. Ada setengah para ulama faham dengan pendekkan dengan gunting terus. Buang semua. Okey. Dan dia bersungguh-sungguh dalam mengguntingnya kerana penghiasan, kebersihan, menyalahi golongan kafir yang terdapat di dalamnya. Okay, pasal kita dalam perbuatan ni orang kafir buat di opposite. Okay, dia kata apa? Telah datang hadis yang sahih dan dalam menggalakkan untuk mengguntingnya serta membiarkan janggut, melepaskan janggut, memuliakan janggut. Kerana kekacakan dan bentuk rupa kelakian terdapat pada pengekalan janggut. Janggut tu nampak jantan, manly. Nampak rupa jantan. Kalau tak ada janggut tu simpan tu kan, nampak muka. saya ingat lawak agaklah. Ini saya dengar cerita ni daripada orang lain. Tapi mungkin apa, kalau cakap sekarang Ustaz Usi Hafizahullah dia cerita ni lama lah time dia muda. Darah panas kan. Naik feri kan daripada zaman tak ada jambatan. Naik feri daripada sini pergi ke Penang, naik ke seberang. Sekali naik feri ada pakcik tu tegur. Ada janggut macam kambing. Kan dia kata misal macam kucing, janggut macam kambing. Dia kata pakcik tu lagi, saya kongkong macam kambing elok juga, pakcik tu atas bawah tak ada macam babi. Saya sekali dengar cerita tu, atas bawah tak ada babi ya? Tak ada, dulu atas tak ada, bawah tak ada. Yang kawan-kawan kita orang kata bontot itik kan. Allahuakbar. Tapi kan saya tak apalah macam kambing. Kalau kucing pun masih lagi binatang suci kan. Pakcik atas bawah tak ada, macam babi. Dia orang cerita kat saya. Tapi kalau ditanya Syekh Hussein, dia kata zaman dia muda-muda tu kadang darah panas. Dia tua-tua ni dia kata tak boleh macam tu, salah dia kata. Kadang yelah orang tua ni kan suka cakap orang bukan. Tengok orang muda ni dia nak bantai orang muda. Kan? Awak nanti hari kali kita bincang. Okey baik. Okey. Jadi maksud dia ada pada kedudukan tadi dengan apa? Kekal janggut. Sesungguhnya ramai di kalangan manusia telah berlawanan perintah ini, lalu mereka melebatkan misai-misai mereka dan mencukur janggut-janggut mereka atau mendekkannya. Dalam semua ini terdapat penentangan terhadap sunnah dan perintah-perintah yang datang dalam mewajibkan pembiarannya janggut.
Antaranya Abu Hurairah anhu, beliau bersabda, telah bersabda Rasulullah SAW, ahful qasus syarib wa aful liha. Pendekkanlah, potongkanlah akan misai dan biarkanlah janggut. Khaliful majus, canggahilah orang-orang majusi. Juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma daripada Nabi SAW, Nabi bersabda, khaliful musyrikin, canggahi orang musyrik. Kan, ahful liha wa qasus syarib, panjangkan lebatkanlah janggut dan pendekkanlah misai. Orang kita sekarang ni kat Malaysia ni benda ni difahami. Empat mazhab haram cukur janggut sampai habis, tak ada nampak langsung janggut. Empat mazhab haram. Mazhab Hanafi panjang ni pendek sikit pun haram. Yang lain kalau pendek kan makruh. Pendek tapi tak buang habis. Ada lagi pendek sampai nampak kulit, makruh tahrim. Tapi tak ada datang dengan kata harus. Kecuali bila ustaz-ustaz kita di Malaysia ni pergi ke Mesir zaman Ikhwan Muslimin dahulu, berlaku satu kejutan. Kan Hasan Banna kan janggut. Jadi kejutan, siapa berjanggut dianggap orang ni memang saja nak sebarkan Islam punya fahaman dan start ditindas. Saya ingat benda lawak. Bukanlah benda betul, tapi memang ada saya jumpa seorang, orang ni engineer bahagian kualiti kontrol minyak tentera. Mana dia kerja dengan kerajaan, quality control, tapi dia engineer. Tapi cerita dia, waktu saya jumpa dia kat Mekah, dia nampak saya ulang-ulang Quran kan, dia kata mesti aku dengar. Lepas tu dia sembang saya, dia kata banyak benda kita sembang, sampai satu tu saya kata, betul ke janggut ni kalau ada akan ada tekanan? Dia kata dia ada janggut. Dia kata aku pernah kena, dia pernah kan daripada satu daerah pergi camp ini. So dia pergi, janggut dia ada. Bila ada janggut, sampai ke satu checkpoint, tentera kat situ tahan, hantar pergi jail. Sebab dia suspect kira janggut je, walaupun dia kerja dengan tentera. Faham tak? Dia kerja tu check quality control minyak tentera, tapi memang dia kecenderungan kepada Islam tu kuat. So jadi diorang tahan dia, masuk jail. Lepas tu dia kata diorang letak aku dalam penjara bersama-sama dengan pembunuh, perompak, perogol sekali sebagainya. Padahal kesalahan aku tak ada salah pun. Dia suspect je dah campak situ. Tapi bila dah masuk dalam penjara tu kan, diorang tengok aku, nampak ada janggut. Diorang jumpa, aku bunuh orang, ada taubat lagi tak? Ini kata, jadi dia jawab dah sekali diorang kumpul kat dia. Start solat Zuhur, 3-4 orang ikut solat. Asar dah separuh. Subuh besok, semua pergi kecuali 3-4 orang je tak solat. Datang solat sekali dengan dia. Dia ajak main solat. Lepas tu warden datang masuk kan, dah dapat tahu betul memang dia kerja. Masuk dalam jail, warden tu cari tak jumpa. Tengok orang hilang. Tunggu satu bucu, tengah dengar ceramah dia. Keluar dia kata. Rosakkan panduan aku. Kata warden, rosak panduan aku. Keluar. Dia cerita betul, tekanan masalah tu betul di Mesir. Tapi kita di Malaysia tak ada tekanan, tak payahlah buat yang tu. Kalau tak ada tekanan, nak buat kenapa? Dan kalau nak tahu ni cerita, banyak orang tak tahu. Yang ikut ketenteraan, Ustaz Husni Hafizahullah pernah masuk tentera, masuk askar. Balik belajar dulu, dia masuk askar. Tapi kerana janggut, dia letak jawatan. Dia berhenti. Saya orang suruh dia cukur. Dia kata, Bengali ada janggut tak kena buang, kenapa saya kena buang? Tapi ketika dia kata resign, dia resign. Dia berhenti. Ini katakan janggut ni kan, kita kata simpan. Ini benda yang Nabi suruh. Orang kita kat Malaysia ni buat selamba je. Macam, benda tu ada ustaz kata boleh. Ambil kau. Ustaz kata boleh, hadis Nabi kata tak boleh, ustaz kata boleh. Ambil. Bahaya baik. Maka wajar kata seorang Muslim untuk beriltizam dengan petunjuk Nabawi ini, menyalahi para musuh dan serta membezakan diri daripada menyerupai golongan wanita. Dengan cara tersebut. Baik. Kemudian memotong kuku. Ia adalah mengguntingnya dengan sekira-kira ia tidak dibiarkan sehingga panjang. Pemotongan akan mencantikkannya, menghilang kotoran-kotoran yang bertimbun di bawah kuku. Sesungguhnya telah menyalahi fitrah Nabawi sebagian orang Islam, lalu mereka memanjangkan kuku-kuku mereka dan atau kuku jari tertentu. Kadang-kadang kelingking lah, kadang-kadang ibu jari. Sebenarnya dia geng-geng tu nak korek hidung. Lepas tu dia korek hidung dengan kuku tu. Kejap lagi kita bagi handphone kita untuk betul dia repair, dia korek pakai kuku dia pula. Lepas tu kita pun letak kat pipi kita. Alhamdulillah. Kan? Sejuk pipi. Rasa kenapa gatal-gatal kan? Ambil. Dia bukan ni. Ada panjangkan jari kelingking lah, panjang ibu jari lah. Kenapa? Kan? Ikut kepada orang-orang bukan Islam.
Lalu dia kata ataupun kuku-kuku jari tertentu pada tangan mereka. Semua itu termasuk dalam penghiasan syaitan dan peniruan terhadap musuh-musuh Allah. Kelima, mencabut bulu ketiak. Dan dia adalah menghilangkan bulu yang tumbuh padanya. Maka disunatkan penghilangan bulu berkenaan dengan dicabut. Atau dicukur atau selain keduanya. Actually, Imam Syafi'i dia pernah sebut. Dia kata aku tahu sunnah adalah cabut. Tapi aku tak tahan, sakit, cabut. Maka dia letak kapur dan sebagainya bagi gugur. Dia cukur. Imam Syafi'i dia cakap, dia kata aku tahu ini sunnah. Tapi masalah aku sakit. Tak tahan bila bulu ketiak tu. Kalau boleh cabut, cabut. Okey. Atau selainnya kerana apa yang terdapat pada penghilangannya daripada kebersihan dan penghentian bau berbusuk yang tertimbun pada wujudnya dengan wujudnya bulu ini. Inilah agama kita yang tulus, yang telah memerintahkan kita dengan ciri-ciri ini kerana penghiasan, penyucian dan pembersihan dari yang ada padanya. Juga supaya seorang Muslim akan menjadi pada sebaik-baik keadaan, terhindar daripada meniru orang kafir dan juga jahil, berbangga dengan agamanya, taat kepada Tuhannya serta mengikuti sunnah Nabi-Nya SAW. Ditambah kepada ciri-ciri 5 tersebut, selain daripada 5 itu ada tambahan, termasuk dengan siwak, sedut air masuk hidung, hembus balik, berkumur-kumur, membasuh buku-buku ruas-ruas jari ni. Sini kawasan ni. Kan kita makan melekat tau. Kat sini ada kari-kari tak habis basuh ni kawasan ni. Barajim dan juga pemekaan jari yang sering terhimpun padanya kotoran. Dan juga istinja. Iaitu itu adalah kerana hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dia kata beliau berkata telah bersabda Rasulullah SAW, 10 daripada fitrah: menggunting misai, membiar janggut, bersiwak, menyedut air masuk hidung, memotong kuku, membasuh buku-buku jari, kan, ruas-ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur ari-ari, bersuci dengan air, yakni istinja. Berkata Mus'ab bin Syaibah, salah seorang perawi berhadis berkata, aku terlupa yang ke-10 jika tidak ia berkumur-kumur. Mana disebut 9 dalam lafaz tu, nombor 10 tak sebut, itu berkumur-kumur. Okay? Gargling air. Alhamdulillah. Okay, kita sampai situ. InsyaAllah nanti kita akan masuk pada wuduk. Nanti wuduk kita akan praktikal dengan buat dengan praktikal, tunjukkan cara wuduk insyaAllah. Baik. Lepas raya. Lepas raya baru kita jumpa. Ramadan tak jumpa. Hujung bulan kan, awal Ramadan memang tak datang. Ya, jadi insyaAllah kita jumpa lepas raya. Tapi ingat ni sekarang dah masuk Syakban. Banyak akan berpuasa dalam bulan Syakban kerana bulan ni adalah bulan diangkat amalan kepada Allah Taala. Dia bukan 15 Syakban itu. Bahkan Nabi punya sunnah adalah banyak puasa bulan Syakban. Puasa selang sehari ke, puasa Isnin Khamis ke, puasa tak kisahlah. Banyak kan. Sedaya upaya kita. Sebab Nabi SAW ditegur oleh Usam bin Zaid. Dia kata, ya Rasulullah, apa hal aku lihat kau puasa pada bulan Syakban tak macam kau puasa bulan lain? Nabi kata itu adalah bulan yang dilupakan manusia mengenainya di antara Rejab dengan Ramadan. Dalam bulan ini diangkat amalan kepada Tuhan sekalian alam. Maka aku harap amalan kau diangkat dalam keadaan aku berpuasa. So, amalan kita diangkat. Kita ada harian, mingguan, tahunan. Harian, subuh dan asar. Kemudian kita ada mingguan, Isnin dan Khamis. Kemudian kita ada tahunan, bulan Syakban. Hari mana? Nabi tak sebut. Sebab Nabi puasa banyak. Nabi kata, aku harap amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Dia bukan bulan Syakban. Kan hadis ni sahih. Siapa yang kata bulan Syakban tadi, hadis tak kuat untuk lawan hadis ni. Maksudkan ini hadis yang sahih. Itu Nabi kata banyakkan puasa. Dan lagi dahsyat adalah, kita sering dengar orang kata amalan diangkat pada malam hari. Problem dia, Nabi puasa siang hari. Nabi kata, aku harap amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Maksudnya amalan diangkat siang ke malam? Siang, bukannya malam. Sebab tu jangan buat benda bukan-bukan. Banyakkanlah puasa. Ini sunnah Nabi. Baca Yasin 3 kali lepas maghrib pada 15 Syakban, bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita digalakkan puasa banyak pada bulan Syakban. Tapi dia tak boleh puasa sebulan kan? Tak. Puasa sebulan tidak. Banyak puasa tapi tak puasa sebulan. Bulan para sahabat kata isi Nabi dia tanya, para sahabat ditanya tentang puasa Nabi. Nabi puasa banyak dalam bulan Syakban, Nabi puasa penuh hanya bulan Ramadan. Banyak puasa dalam Syakban tapi tak puasa penuh. Tapi macam mana nak tahu hari apa yang diangkat? Tak tahu. Sebab tu Nabi pun macam ini tajuk macam malam qadar. Kan Nabi suruh bangun 10 akhir malam pada malam ganjil kan. Mana satu kita tak tahu. So kita banyakkanlah. Moga-moga terkenalah kita dengan waktu tersebut. Dan kebetulan kalau kita puasa, kita punya huha-huha pun kurang sikit kot. Huha-huha.
Jadi kurang sikit. Mungkin daripada semalam dah puasa, hari ni tak puasa pun, tapi nak macam tengok TikTok. Nak tekan TikTok, malam puasa, besok nak puasa pula. Rasa macam tak senonoh kot. Kan, semalam puasa, hari ni buat jahadat, besok puasa ni. Kita akan jadi macam tu lah sekurang-kurangnya. Jadi macam kita tak tahu. Hari mana tak tahu. Pasal Nabi kata, aku harap amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. So Nabi sarankan, so kita ambil saran Nabi. Adapun membaca Yasin 3 kali sebagainya bukan daripada ajaran Nabi SAW. Baik, jelas? Alhamdulillah kita berhenti sini. Ya. Ramadan nak dekat. Tapi boleh tak kalau kita buat satu amalan, kita seronok Ramadan amal ni. Kita dapat makan-makan baca Yasin ni. Ramadan nak datang, kita seronok, maka kita buat makan-makan. Problem dia, Nabi sambut Ramadan tadi dengan puasa banyak dan Syaban. Dia opposite sunnah Nabi lah. Sebelah malam. Sebelah malam. Buat bacaan tertentu lah maksudnya. Tak, bacaan tertentu tak ada. Dalam tajuk bacaan tertentu bila berkumpul, tak ada surah apa wajib dibaca. Nak buat makan-makan, okey. Iftar kena puasa Syaban pun. Silakan. Yes. Dia bukan secara berjemaah lah, maksudnya kalau nak baca lah. Bacalah, tak baca Quran tak ada masalah, tapi tak ada khususkan surah apa pun. Ya, cuma tak ada kaitan dengan bacaan tadi. Ulang balik, tak ada kaitan dengan bacaan. Tak ada kaitan baca surah apa kerana malam daripada Syaban, tak ada. Yang ada pada Syaban ni adalah banyakkan berpuasa. Itu tajuk dia. Masalah nak makan ke tak makan, buka puasa berjemaah ke terpulang. Itu tak ada iftar kan. Macam hari ni puasa, Isnin ni puasa, kita ni lah buat iftar lah. Boleh lah, tak ada masalah. Okey? Yep. Amalan dia buat yang boleh secara ramai-ramai. Untuk Tak ada apa bayar. okey, kalau qiyamul lail berjemaah, sebenarnya ikutkan Nabi pernah izinkan pada para sahabat ikut Nabi ketika Ramadan tu. Nabi tak ajak diorang berjemaah. Nabi siap buat garisan lagi. Diorang ikut juga. Nabi solat dalam rumah pun dah follow. Nabi solat dalam rumah, nampak bayang-bayang Nabi pun jadilah. Solat dalam masjid, Nabi dalam rumah. Nak ceritakan. Nabi mengelak, sebab Nabi takut nak jadi wajib. Maksud dia etika tadi memang kalau kita baca hadis Nabi SAW, solat sunat berjemaah ni sekali-sekala tak ada masalah. So, Nabi pernah pergi rumah seorang sahabat tu, dia mata dia rabun, dia jadi imam, tapi ketika banjir datang, air bah datang, dia tak pergi masjid. So dia minta Nabi solat dekat rumah dia. Satu tempat untuk dia jadikan sebagai musalla dia. Nabi kata, kat mana kau nak aku solat? Sini. So Nabi solat dengan para sahabat berjemaah, solat sunat. Dan Nabi SAW pernah dijemput oleh nenek Anas, mak Ummu Sulaim, datang ke rumah untuk makan makanan. Jadi Nabi SAW balas balik dengan ajak mereka solat dalam rumah tersebut, solat sunat. So basically solat sunat berjemaah sekali-sekala tak ada masalah. Macam bulan 2 hari terakhir berapa solat? Ya, dia ciri ulang balik. Tajuk asal dia sekali-sekala tak ada masalah. Dan memang bila kita kata berkait dengan Ramadan, kebetulan pula masalah mengejar malam qadar. Kebetulan pula imam tu baca panjang, kita jadi baca pendek. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sama macam qiyam Ramadan biasa. Cuma tajuk asal dia macam Umar buat lah. Dia pasal asalnya Nabi tak nak berjemaah sepanjang waktu, takut jadi wajib. Jadi bila Nabi dah wafat, Umar nampak takkan jadi wajib. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun perintahkan orang ramai yang dalam masjid Nabi dulu solat asing-asing. Ini dia belakang ni ada seorang. Umar suruh satu imam je, iaitu Ubay bin Ka'ab. So jadilah berlakulah solat macam kita solat sekarang. Itu solat qiyamul lail lah tu. Itu qiyam Ramadan lah tu. Cuma di awal malam. Kalau kita tidur dulu, bangun pukul 3 kan, solat, itu akhir malam. Macam orang pergi ke Mekah kan. Memang di Mekah atau di Madinah, diorang asingkan dua. Imam awal malam, imam akhir malam. So kita pun bolehlah pilih nak awal malam atau akhir malam. Sepatutnya, kalau bukan 10 akhir Ramadan lah, yang kita nak kejar maksimum, kita bangun dengan yang awal. Akhir kita tak payahlah, tidurlah. Sampai subuh kan kita cergas. Kalau kita bangun dengan akhir malam, awal tidur dulu. Lepas isyak, tidur. Kan pukul 3 kan pergilah solat sampai subuh. Kita segar. Orang kita bantai dua-dua sekali. Tiba-tiba subuh tak bangun. Letih. Tak larat. Nampak tak? Ini realiti tak faham. Jadi masalah qiyam tak timbul. Qiyam berjemaah tak timbul. Hatta kalau untuk solat kat rumah ke kita solat sunat, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Memang benda tu dibolehkan. Cuma tak jadi rutin kemestian. Tak buat pun tak apa. Jangan tu buat kat sana nak ikut. Ikut tak ikut sudah. Kan? Okeylah. Macam kalau satu masjid tu dia nak buat dia program kita dekat bulan, satu hari kita buat
Tak boleh, itu tak boleh. Itu tak boleh. Buat macam tu tak boleh. Khususan. Pengkhususan tak boleh. Mengkhususkan saja masalah. Ya, dia buat macam tu ada masalah sikit. Kita kat situ habis dia orang faham kena buat. Dulu waktu kita budak-budak kat sekolah dulu, memang dia orang buat macam tu. Dia buat pilih 1 minggu tu daripada sebulan sebab nak training budak-budak. Tapi dah tua-tua tak payahlah. Pasal seafdal solat seorang itu di rumahnya kecuali fardu. Ni nanti kan sibuk berjemaah qiyamul lail. Fardu tak pergi. Masalah ni. Fardu yang patut kita pergi. Okey? Baik. Yep. Macam puasa bulan Syaban ni kan. Yep. Kita sunahnya kita banyak puasa bulan Syaban. Betul. Macam tak payah kata wali dah, anda sendiri dah. Anda sebelah bulan tu memang tak pernah puasa lah sunat ni. Yep, saya. Kalau dah bulan Syaban tu anda nak puasa ni. Boleh. Dapat tak sunah tu? Dapatlah. Sebab tu sebab tu yang Usamah kata, apa hal aku nampak engkau puasa bulan Syakban macam tak bulan lain? Mana banyak engkau puasa bulan ni? Macam tu. Maksud dia dengan sampaikan para sahabat pun sedar banyaknya Nabi puasa bulan Syakban. Sampaikan tak macam bulan lain. Dari situ kita nampak memang tak ada masalah pun kita pilih untuk start dengan bulan ni. Bahkan kita start bila kita dah start sehari 2 hari kan, dah mula relax. Saya ni dah kira kedua lah kot, hari kedua. Macam hari pertama tu, hari pertama godaan nak buka puasa tu kuat gila lah. Kawan datang makan, kita macam sedap juga. Aku puasa. Dia ni juga tau. Tapi bila kita masuk 3-4 hari kan, kita macam okay, relax. Satu lagi soalan mengenai kaum muslimah lah. Terus. Dia ni kan, mengenai hadis Aisyah tu. Ya. Adakah mengamalkan hadis Aisyah yang tangguh tunda sampai bulan Syaban tu dikira sunnah? Bukan sunnah. Okey, bila perbuatan Aisyah radhiyallahu anha disebut, pasal dia tak ganti awal kerana kesibukan dia dengan melayan Nabi. So kerana seorang wanita tadi, kerana kesibukan dia melayan suami sebagainya, maka ditangguhkan dia punya puasa ganti dalam bulan Syaban. Tidak menjadi masalah. Dia bukan ikutan, kerana bukan sahabat buat kita buat, tak. Tapi alasan yang sama. Kalau alasan sama, silakan. Dia tak ada masalah, boleh ganti. Soalan tanya dekat bertam tadi. Ada kau ni kan. Tapi memang betul. Memang isi-isi Nabi SAW dahulu menggantikan puasa pada bulan Syaban kerana kesibukan melayan Nabi SAW. Bahkan separuh mereka kena musafir dengan Nabi. Pergi perang kan, Nabi keluar, dia musafir sekali. Niat tu untuk wajib dulu lah. Ya, betul. Betul. Lah. Ya, betul. Okey. Okey, baik Jelas Baik. Ada lagi? Tupa. Terus. Terawih. Kita lagi buat untuk masjid kan. Kalau apa kan. Kita pilih untuk buat. Memang asalnya tarawih ini ataupun solat qiyam Ramadan ni tidak galakkan berjemaah. Sebab Nabi mengelak takut jadi wajib. Tapi bila para sahabat ikut, Nabi tak halau. Nabi keluar malam pertama. Lepas tu bila selang diorang tunggu kali ketiga, Nabi tak keluar. Nabi kata, aku tahu korang datang, tapi aku saja aku tak keluar. Para sahabat datang, Nabi buat tak tahu dari rumah. Itu realiti. Tapi memang kita panggil dari segi asas dia memang dalam rumah tu yang afdal. Memang Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? La taj'alu buyutakum maqabira, sallu fi buyutikum. Jangan jadikan rumah kamu tanah perkuburan. Solatlah dalam rumah kamu. Bukan fardu, sunat. Kalau perempuan okeylah. Orang lelaki fardu masjid. Sunat kat rumah. Maksudnya kalau qiyam Ramadan ni kita buat dengan bini kita doang. Bagus, sangat bagus. Dapat fadilat tu. Ya, fadilat yang sama. Bahkan yang terbaik dia adalah apa? Bila dia buat tu kan, tidur dulu, lepas isyak tidur dulu. Bangun lepas tidur. Baru kita cergas. Kita atentif. Ini lepas kenyang perut kan. Allahu Akbar. Kan berat kan. Rokok-rokok ada cendol kat tekak. Allahu Akbar kan. Cendol geli-geli kat tekak kita. Itu kurang atentif sikit. Kalau kita dah relax kan, lebih baik. Saya peribadi lah saya ni kan. Saya pergi masjid solat isyak, saya balik rumah tidur. Kamu kemana kau harus bangun? Itu orang kita salah faham. Ya. Tarawih tu. Oh no. Itu kesilapan lah. Tapi kadang-kadang untuk latihan permulaan kita ajar diorang lah. Macam realiti kami akan buat lah dekat Al-Khadim pun akan buat. Tapi realiti dia kita ingatkan orang. Sebenarnya yang afdalnya solat ni ada yang fardu, yang berjamaah, yang datang kita. Ada pun yang solat sunat ni kat rumah yang terbaik. Jelas Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.